Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhi wa ala amrihi alladhi istafa. Thumma amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sayyid akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul 'alim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin thumma amma ba'd. Saya mohon Ustaz tidur betul. Belajar tidur. Baik. Kita insya-Allah sambung bacaan kita pada bait yang seterusnya, iaitu bait yang ke bait yang kelima ya. Okey. Kita sambung pada bait syair yang kelima, iaitu daripada kata musannif rahimahullah taala, wa hadhihi aqidatun saniyah samaituha al-kharidatul bahiyah. Wa hadhihi aqidatun, maksudnya dan ini adalah satu akidah. Ini adalah satu akidah. Akidah daripada kata akalnya atau wazan fa'ilah. Fa'ilah asalnya, iaitu dipanggil sebagai maf'ul. Di atas wazan maf'ul, fa'ulah, maf'ulah. Akidah dengan maksud mu'taqad. Mu'taqad maksud yang kita i'tiqadkan. Baik. Apa maksud akidah? Akidah ni apa maksud dia? Wa hadhihi aqidatun. Kata Syekh Jawad Faruq Al-Daqaq, aqidah ialah hiya al-qadaya allati yaqsudu minha al-i'tiqad nafsuhu dun al-amal. Iaitu satu isu, satu benda, perkara, satu perkara yang kita kena imani dia dan bukan untuk diamalkan. Dia bukan benda yang kita amal dah, tapi benda yang kita kena i'tiqad, kita kena percaya. Maka itu kita panggil akidah. Kalau benda tu kita kena buat, itu tak panggil akidah. Itu tak dipanggil akidah. Maka kata Syekh, ini tidak, wa hadha la ya'ni anna al-aqaida la yatarattabu 'alaihi 'amal. Walaupun ta'rif akidah itu adalah sesuatu qadaya. Qadiyah ni maksudnya sesuatu perkara ataupun isu yang ada dalam akidah yang wajib kita beriman, yang matlamat tujuannya untuk kita percaya secara pastinya untuk kita percaya dunan amal, tapi bukan untuk praktik. Matlamat dia macam tu. Tetapi bukan bermakna akidah ni la yatarattabu 'alaihi amal, bukan tak boleh kita amal. Bukan maksudnya tak perlu amal. Ada balil amalus sahih la yatarattabu illa 'alaiha. Bahkan kita tahu amalan salih takkan boleh lengkap melainkan dengan akidah yang sahih. Kena betul yang akidah dulu, baru amalan salih betul sah. Betul kan? Maksud di sini adalah akidah juga ada sangkut paut dengan amalan. Mesti kena ada sangkut paut. Bukan maksudnya bila banyak akidah tak payah beramal, cukup dengan akidah dia, tidak. Dia ada sangkut paut. Sangkut pautnya adalah sesuatu amalan salih Allah akan terima jikalau akidahnya pun salih, akidah dia baik, sahih. Kalau akidah tak sahih, Allah Ta'ala tak terima. Baik. Akan tetapi kata dia, yang dimaksudkan dengan takrif tadi, yang kita hanya wajib untuk beriman, dinamakan akidah. Wa illam yabni 'alaiha amal, maksudnya iaitu sesuatu perkara yang kalau kita i'tiqad pun sudah mencukupi, walaupun tak dibina dengan amalan. Contoh, kita kena bagi contoh. Antaranya apa? Contoh misalnya, kita beriman kepada Allah, hati kita,
Allah ni untuk kita imani. Kita beriman wujudnya Allah contohnya. Dia perlu dah amal. Tak payah nak amal apa. Dia tak perlu zaidan ala i'tiqadi, kena ada tambahan di atas i'tiqad dia yang asal. Cukup percaya, beriman sudah. Beriman, percaya, sudah. Maka kita dah pakai dah ia sebagai akidah, cukup. Ada tak kena nak beriman pada Allah tu wujud, mesti kamu kena buktikan dengan amalan. Amalan apa nak buat? Amalan apa nak tunjuk Allah tak ada wujud? Amalan apa kita kena buat? Jalan kaki, pusing sungai tadi. Dah tak ada apa nak amalan apa? Sebab dia jenis akidah, bukan jenis fiqh. Kalau fiqh, kita wajib beriman sama. Contohnya kalau berkaitan dengan solat contoh, wajib beriman. Yang kedua, kena solat pula. Itu tanda kita percaya dengan beliau. Nampak tak? Tapi Allah Ta'ala apa perlu kita buat? Itu namanya akidah. Lalu kata dia, wa min dhalika yufhamu anna tarkal amal la yukhriju min al-imani ala madhhabi ahli sunnah. Kata Syekh Jamal Farouk, ini dia punya ulasan dia, ta'liq dia terhadap akidah itu. Maka daripada sini kita faham akidah itu tujuannya untuk kita beramal. Tujuan untuk kita beriktikad, percaya, bukan untuk beramal. Amalan ni bab apa? Amalan ni ilmu apa yang ambil cover bab amalan ni? Ilmu fiqh kan? Betul tak? Itu sebab kita ni ilmu Islam bagi pada tiga: akidah, fiqh, tasawuf. Tiga-tiga ni ada cakupannya berbeza. Kerana akidah, dia mengambil berat tentang akidah, iman. Kalau fiqh, mengambil berat tentang af'alul mukallafi, perbuatan mukallaf. Kalau tasawuf, dia mengambil berat tentang amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Jadi tiga-tiga ilmu ni dia punya perbincangannya lain-lain. Tugasnya, fungsinya berbeza, tapi ada kaitan juga. Walaupun kita kata berbeza, tapi semua tu ada perkaitan antara satu sama lain. Tak boleh pisah tiga-tiga ilmu ni. Maka kita faham bahawa akidah, dia kata difaham daripada ta'rif ni bahawa meninggalkan amal tidak mengeluarkan seseorang daripada iman mengikut pendapat mazhab ahli sunnah wal jamaah. Maksud kalau dia sekadar dia beriman semata-mata tanpa dia beramal seumur hidup, dia tak solat, dia tak puasa, dia tak buat perintah Allah, kalau dia ada iman, maka sah imannya. Sebab sahnya iman itu bukan kerana amal, tapi kerana i'tiqad dia. Sudah memadai. Itu sahaja. Baiklah, ini sisi ahli sunnah. Maka dia kata fayumkin, kemungkinan ataupun boleh dibayangkan an yakuna al-insanu, seseorang manusia tu dha aqidatul salimah, dia ada akidah yang baik, akidah yang salimah, akidah yang hidup, ma'atarkil amal, tapi sayang ditinggalkan amalan. Au ma'wujudi a'malin batilah, ataupun ada amalan tapi amalan dia Allah Ta'ala tak terima, batil. Sebab tak mengaji tasawuf ke apa-apa, Allah tak terima amalan dia. Betul tak? Tak mengaji fiqh contoh. Dia solat, tapi solat ni tak sah sebab tak pernah mengaji fiqh. Mengaji akidah kan? Betul. Ini penyakit ni, ini akidah ni. Fiqh tak pernah mengaji. Syarat sah solat tak tahu, batal tak tahu, ruku-ruku sembahyang tak tahu, semua tak tahu. Tapi dia akidah dah. Akidah hebat, Kharidah habis khatam. Kan? Matan Jurumiyah apa? Matan Jurumiyah tu anak kan? Matan ada, saya teringat sebut Matan Jurumiyah tu berapa? Saya dah nak mengajar kitab ni. Saya di Taipei tu ada orang muda, ramai lah budak-budak muda nak ngaji kitab, nak pilih kelas khusus lah. Jadi saya buat panggil kan 2 kitab. Pertama Muqaddimah Majmu' Imam Nawawi. Tu jadi kitab Muqaddimah Majmu' tu yang saya dah kata baru. Kata para ulama, Muqaddimah ada Muqaddimah Majmu' ni adalah Muqaddimah, sebut daripada guru kami, adalah Muqaddimah. Kalau kita dapat hadam Muqaddimah Majmu' Imam Nawawi, Allah akan kurniakan futuh dalam ilmu. Muqaddimah Majmu' Imam Nawawi ni adalah, dia adalah ibarat macam ta'lim muta'allim juga. Pelita penuntut, ta'lim muta'allim. Di awal tu juga disebut juga tentang bagaimana pendapat mazhab Syafi'i, macam mana kita nak tarjih pendapat mazhab Syafi'i, macam mana, ada sebut di ujung tu sikit. Jadi kitab dia ni lebih kurang macam ta'lim muta'allim.
bagi untuk ilmu. Tapi dia lebih lagi pada itu. Sebab ada ulama kata muqaddimah dalam bab fiqh yang terbaik muqaddimah majmu', muqaddimah dalam hadis sahih Muslim. Itu yang terbaik antara kitab-kitab. Muqaddimah dalam tafsir, muqaddimah at-tashil, tafsir at-tashil li ulum at-tanzil Ibn Duzai Al-Kalbi. Ini semua muqaddimah ni, kalau baca muqaddimah saja dah kita dah menghayati, boleh kata, keseluruhan ilmu tersebut. Muqaddimah majmu' ni sehinggakan ulama buat satu kitab yang berasingan dengan kitab yang asal. Padahal dia muqaddimah dulu. Untuk guru dulu, ulama dulu, muqaddimah dia pun dia agak macam sebuah kitab yang khas, yang khusus. Jadi guru kami di Mesir, Syekh Ahmad Sarabi Al-Haji, dengan guru kami Syekh Said Syamtud Al-Syafi'i. Syekh Syamtud ni bulan Ramadan dibaca kitab ni sepanjang Ramadan sebagai daurah. Kitab Muqaddimah Majmu' Imam Nawawi. Yang saya tahu sekarang ni dalam usaha terjemahan di Jabatan Mufti Wilayah Uswai Kuala Lumpur. Mereka tengah terjemah dan tengah buat seminar penyemakan terjemahan. Saya tak tahu berapa lama nak siap lagi. Saya tak tahu. Tapi tengah diterjemah Muqaddimah Majmu' ni. Sangat bagus. Yang ada hari ni semua bahasa Arab betul lah. Yang kedua Khalidah Bahiyah. Jadi saya kata saya nak baca dua kitab ni. Apa-apa sembol lah gambar Khalidah Bahiyah. Rupanya Khalidah Bahiyah lain. Kita tahu tak ada Khalidah Bahiyah lain. Khalidah Bahiyah fi i'rab al-alfaz al-ajrumiyah, iaitu nahwu. Khalidah Bahiyah tapi dia cerita tentang i'rab matan ajrumiyah tu. Matan nahwu ajrumiyah tu. Jadi kitab tu lain, dia kata bukan yang ni. Harus lagi beli dah. Nama kitab sama Khalidah Bahiyah tapi lain. Yang tu nahwu, yang ni akidah. Nama sama tapi ilmunya berbeza. Tu saya sebut mata jumlah ni kan. Jadi kita ni kalau mengaji akidah ngaji akidah kemah tapi fiqh ni lintang bukan. Contoh. Ngaji tasawuf kemah tapi fiqh pun lintang bukan juga. Tak ada juga. Nampak tak? Tetapi orang macam ni digelar kal-fasiq. Adalah fasik. Bila dia buat amal ibadat tapi tak sah, atau tak buat amal ibadat langsung tapi dia beriman pada Allah, maka dia agak fasik sahaja, tak keluarkan dia daripada Islam. Ini adalah penjelasan ringkas tentang makna akidah kata Syekh Yaman Faruq. Saya ambil fawaid ni bukan apa, sebab faedah dia sangat-sangat bernilai. Itu maksud sini. Wa hadhihi aqidatun saniyah. Ada satu perkara dalam kaedah bahasa Arab dia sebut sini, maka inilah akidah yang bercahaya, saniyah. Bila sebut inilah, hadhi dia adalah isim isyarah. Isim isyarah ni maksud dia apa? Mesti ada al-musyaru ilaih yang ditunjukkan ke atas dia. Ini contoh, ini air, contoh. Ini kitab, ini orang, ini benda, contohnya. Hadhi saburah, iaitu ni papan putih. Maksudnya kalau sebut ini mesti ada benda yang kita kena tunjukkan, ada benda yang kita tunjuk. Tetapi kitab ni disebut maka inilah akidah yang bercahaya. Dia merujuk kepada kitab dia yang dia nak karang ni. Sebab time dia tulis ni dah tentulah dia tak karang lagi akidah ni, baru muqaddimah. Jadi dia menuju ke arah apa? Ni di sini dalam Allahumma salli ala Muhammad, kata para ulama, dia menuju kepada ibarah al-muta'alliqati dhihna. Ini kata Syekh Ad-Dahri sendiri. Dia kata apa? Isim isyarah ni wahadihi aqidatun, dan inilah akidah. Ditunjuk tu, diisyaratkan kepada akidah ni. Aidun, kembali merujuk kepada al-ibaratil muta'alliqati dhihna, iaitu ibarat yang dia nak tulis dalam otak dia. Ini bukan ini masa dia tulis tu. Masalah ni boleh kita tunjuk sebab dah siap. Masa dia mula-mula tulis tu, nampak tak? Jadi ada ulama pertama kata, kalau dia tak tulis lagi kitab ni, tak siap lagi, maka yang ditunjukkan tu isyarat itu adalah pada zihin, pada otak dia, ibarat yang ada dalam otak dia nak tulis ni. Apa cadangan dia nak tulis ni. Itu sebab dia ada, kita panggil apa, al-quwwah dengan al-fi'li. Itu kalau kita mengaji bab mantiq dan quwwah bil fi'li. Al-quwwah maksud dia apa? Benda tu ada tapi dalam bentuk
akal kita. Kita ada kekuatan nak keluarkan ibarat tu, tapi tak ada lagi tu dalam otak. Nampak tak? Tetapi ada juga ulama sebut kemungkinan dia tulis dulu akidah ni, baru tulis muqaddimah. Tetapi ihtimal itu terlalu baik, jauh. Baik, mana ada orang tulis kitab dulu kan? Tulis, baru tulis muqaddimah. Selalunya orang tulis muqaddimah sebab muqaddimah ni yang awal. Nama pun muqaddimah, mesti dia dulu tulis, baru tulis isi. Biasa macam tu. Dan mana ada orang tulis isi muqaddimah yang last sekali. Oh, tak bagi muqaddimah lah, kena tulis last sekali. Tapi ada yang takwilkan begitu. Dia tunjuk tu ke atas, memang bukan ke atas ni, yang ibarat yang dalam otak ni, tapi di atas tulisan yang ada daripada kertas. Sebab dah siap dah. Tapi dia sendiri habang lah. Dia sendiri yang habang ni, dia faham lah, dia tahu. Dan kita faham lah maksud dia, iaitu dia merujuk dan menunjukkan ke atas tulisan yang ada pada otak tu. Nazzalaha manzilatal hadir mahsus bil basar. Walaupun benda tu kat, mesti tunjuk ni mesti benda yang nampak, betul tak? Tulisan yang ada pada otak kita, siapa nampak? Kan? Contoh saya kata, rasanya apa dalam otak saya kata? Mana saya tahu? Benda dalam. Ustaz kata apa, mana saya tahu? Dalam otak saya fikir apa? Mana aku tahu? Nampak tak? Sebab benda tu dah jadi benda dalam maknawi, tak nampak. Dia kena terbitkan dulu. Itu sebab dalam kata-kata Labid, tak silap saya, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Ni dalam bab, bila buat kita masuk dalam bab sifat kalam Allah Ta'ala, biasanya ulama istishhad dengan ni, tapi bukan ayat Quran. Nak menunjukkan bahawa kalam tu ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam nafsi ni apa? Kalam yang masih lagi belum diluahkan dalam bentuk lafaz, tapi ada dua perkata-kata dalam diri. Maksud kalam ni, dia kalam nafsi. Innal kalama, dia kata sesungguhnya kalam itu la fil fuadi. Sebenarnya hakikat kalam tu adalah pada fuad, pada hati jiwa. Kan? Kalam tu keluar, kataan kita keluar tu main pada mana? Main pada hati ya? Wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalila. Tetapi dijadikan lisan itu adalah petunjuk bagi yang dalam hati tu. Yang petunjuk bagi dalam hati kita ni. Jadi apa yang kita cakap, apa yang kita luah, itu yang sampai. Itu sebab kata para ulama, hati kita ni macam ayam. Macam ayam. Lisan kita ni macam cebok. Hati kita ni macam ayam, lisan kita macam cebok. Apa yang kita cebok dalam ayam, itulah yang keluar, betul tak? Apa yang mulut kita cakap, mulut kita kata, maka itulah yang menandakan isi hati. Betul tak? Kalau orang duk maki hamu, duk kutuk, duk kata yang pelik-pelik, kita tahu itulah isi hati dia. Sebab apa yang keluar pada hati akan keluar juga pada mulut. Kebiasaannya macam tu. Hati yang kotor akan keluar yang kotor. Ni cawan ni, ini botol air ni air mineral. Kalau kita tuang, dia akan keluar air mineral. Betul tak? Ada tak keluar air oren? Tak ada. Sebab dia air mineral di sini dalam ni. Dia keluar jadi air oren pelik. Nampak tak? Jadi yang keluar mesti air oren. Kalau air tahi, yang keluar mesti air tahi, yang najis. Apa yang dalam hati akan keluar daripada mulut. Baik. Jadi maksudnya perkataan hakikat itu kat mana? Fuad, jiwa, otak kita. Itu yang tulisan perkataan apa ayat itu. Tapi kita terbitkan, tidak orang nak faham macam mana, kan? Selalunya orang macam tu, orang perempuan, dia suruh kita faham mereka tanpa kalam. Kadang-kadang macam tu kan. Saya dari isteri saya tahu kan. Bila lalu abang tak singgah tadi. Ya, singgah mana? Beli burger. Ada orang cakap kan. Yalah, takkan kau tak faham maksud Allah. Takkan kita nak faham isi hati dia. Innal kalam ala fil fuadi wa innama kan yu'ila lisanu 'ala fuadi dalila. Kena nampak. Terbit dengan mulut kata alafah. Terus terang lah cakap, abang saya nak burger. Cakap macam tu. Tadi dah lalu dah, takkan tak tahu kot. Macam mana kita nak tahu? Orang lelaki ni bukan ada mukjizat. Nak tahu benda tu kan? Kadang-kadang tu dia ukir kemudian. Nampak? Tapi macam tu lah. Kita ni terpaksa menjadi orang yang kena baca isi hati orang. Macam tu lah. Macam mana? Kalau pandai-pandai. Kalau tak pandai tu,
Dah tahu lah. Dia kena cerdik. Dia kata, bang, mereka semula tu kan mereka pasang ransi baru. Faham dah tu. Cuba faham. Itu isyarat dia tu. Isyarat dia tu. Jadi, dia tu nak apa? Tak saja cakap. Nampak tak? Dia isyarat macam tu. Jadi, itu kata Musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Okey, baik. Lalu dia kata sini, samaituha kharidatul bahiyah. Aku namakan dia dengan kharidah al-bahiyah. As-saniyah, akidah as-saniyah. Apa akidah as-saniyah? Saniyah ini daripada nisbah kepada kata as-sana. As-sana. As-sana maksudnya an-nur, cahaya. As-sana. As-sana maksud nur, yakni annaha wadihatu dilalah ala ma'aniha. Akidah ni jelas petunjuknya kepada maknanya. Itu maksudnya. Aqidatul saniyah, yakni akidah yang jelas petunjuknya. Maksud kita baca senang faham, boleh faham terus kepada makna dia, tanpa ada sama-sama. Baiklah. Jadi kalau kita terjemah secara direct, iaitu aqidatul saniyah, akidah yang bercahaya. Tapi kalau terjemah yang lebih tepat dan sampai maksud dia, akidah yang jelas. Itu dia kata akidah yang jelas, iaitu kata pengarang, diumpamakan jelas itu dengan cahaya. Faham tak ni? Di sini dia ada bentuk apa? Dia ada bentuk macam isti'arah sikitlah. Kalau mengaji nahwu, kita mengaji apa? Balaghah, ada bentuk isti'arah. Iaitu saniyah, as-saniyah maksudnya as-sana. As-sana maksudnya cahaya. Tapi bukan dengan makna cahaya. Akidah ni cahaya. Nampak tak cahaya daripada buku ni? Bukan cahaya yang maksus, yang kita boleh nampak. Tapi saniyah di sini dengan makna jelas, terang. Terang macam cahaya matahari. Kita tak boleh kan? Dia sebut apa? Allah Rasulullah Muhammad. Bila matahari kita tengok, kita ingkar tak tu matahari? Kita nampak depan mata jelas. Semua orang percaya. Kalau ada orang ingkar benda yang jelas, ini orang gila namanya. Ingkar, mengingkari benda yang dah jelas. Tapi ada tak gini mazhab gini? Ada berlampau. Mazhab mulhidi yang sesat, dia mengingkari benda yang dah jelas, benda yang dah qat'i, dia ingkar lagi. Ada di Facebook, ada seorang doktor, nama apa pun tak tahu. Dia kata kita tak boleh kafirkan orang yang mengingkari hari kiamat. Dia kata apa? Orang yang ingkar hari kiamat, dia hanya tak beriman, tapi dia tak kafir. Sudah lah. Kan jelas tu, kalau tak beriman, kufur kan? Kafir lah. Sebab benda ni hari kiamat. Soal ghaibiyah, beriman dengan hari kiamat ni rukun iman, betul tak? Bila dia mengingkari hari kiamat, selesai, habis masalah. Dia kata tak beriman tak semesti kafir, dia mesti denial. Maksudnya kena deny tu pun, kena tolak. Barulah dia agak kafir. Pula dah. Tak beriman tu maksudnya tak setuju, tak percaya, sudah dia agak kafir. Kalau tolak, dia sudah dianggap mukabarah, dia sombong. Nampak tak? Macam orang kafir musyrikin Mekah. Mereka bukan sekadar tak beriman, mereka mukabarah. Benda yang dah jelas pun mereka tolak lagi. Nabi kalau di zaman Nabi SAW, mereka minta banyak kali kat Nabi bukti-bukti yang dia rasul. Macam-macam Nabi tunjuk kat dia orang. Tapi dah kali beriman tak? Tak beriman. Tetap pergi dekat Mekah, ada satu masjid daripada Masjid Syajarah, masjid pokok. Sebelah dengan Masjid Jin. Dekat Mekah tu ada masjid pokok Syajarah. Syajarah tu ada sejarah dia. Sejarah dia, orang campur Nabi, suruh panggil pokok tu datang. Dia kata, wahai Muhammad, kalau hang betul Nabi Muhammad diutuskan di akhir zaman, panggil pokok tu datang. Boleh tak berjalan? Boleh tak pokok tu berjalan? Nabi pun panggil. Pokok tu tercampur daripada akar dia bumi, dia berjalan macam manusia. Sampai kat Nabi dia sujud kat Nabi. Kemudian Nabi kata, balik ke tempat asal. Dia patah balik ke tempat asal dia. Itulah sejarah tempat pokok nama Masjid Syajarah sebelah Masjid Jin tu. Kalau kita berjalan tu daripada Safa Marwah, jalan nampak masjid, dapat tempat maulid Nabi, lahir Nabi tu. Naik atas lagi. Itu biasa jalan bagi orang yang pergi haji kan. Dari apa semua tu hotel jalan tu belaka tu. Kemudian kita jumpa Masjid Jin, tak silap saya. Kemudian Masjid Syajarah. Kemudian kuburan Ma'lah. Tempat ke depan. Masjid Syajarah tu kan. Siapa patah balik? Kawan tu yang nampak berlaku dia tu beriman tak? Tak beriman. Nampak tak? Yang ni nama mukabarah.
dia dah nampak bukti depan mata, dia bukan nak beriman sangat, dia saja nak uji je. Kalau ada bukti depan mata pun dia tetap tak beriman. Tetap macam tu juga degil kerah kepala. Zaman Nabi Daud alaihi salam dulu, zaman Nabi Daud, kisah apa? Talut dan Jalut. Mereka tak terima Talut sebagai panglima tentera dalam surah Baqarah. Dan sekali Allah Ta'ala ambil tabut ni kotak kayu. Dalam tu ada tongkat Nabi Musa, sorban Nabi Harun, ada manna wa salwa, tulisan dia, ada tulisan kitab Taurat, Injil. Tabut ni orang Bani Israel zaman Nabi Daud dulu, dia pergunakan dia untuk bawa pergi perang. Maksudnya pergi perang, kalau bawa tabut ni insya-Allah menang. Tapi sayang tabut ni dia rampas, dicuri oleh Jalut. Lalu mereka pun kurang semangat nak pergi perang. Dan mereka tolak si Talut ni, sebab Talut ni bukan keturunan Nabi, keturunan raja. Jadi mereka tolak dia sebab dia tak layak jadi pemimpin. Allah Ta'ala nak buat mereka ikut juga Nabi, ikut juga Talut jadi panglima tentera. Allah putuskan malaikat pergi rampas tabut ni daripada Jalut. Kemudian serah ni, malaikat turun ni, orang kita betul berjaga tau. Turun malaikat jaga, bagi kotak tabut tu letak kat tangan si Talut tu. Dia pun ikut tak mau ikut. Sampai tahap itu dah. Kalau kita teruk sangat dah kan, dah bukti jelas depan mata dah, wadihah. Yang ni nama mukabar. Nampak tak? Dah ada bukti tapi sombong lagi. Jadi ada orang yang kadang-kadang benda yang jelas tu dia boleh tolak. Kalau tak beriman hari kiamat, automatik dia kafir. Je. Berapa ramai di zaman dahulu Nabi sebut tentang kisah Abdullah bin Abi Juna'an. Abdullah bin Juna'an ni Nabi kata apa? Dia ni bagus, selalu sambung silaturahim. Boleh buka dalam Sahih Muslim. Anak dia mainkan Nabi, kata, bapa aku Abdullah bin Juna'an ni kat mana ya Rasulullah? Dalam neraka. Rasulullah kata, dia duduk disiksa dalam api neraka. Tapi ya Rasulullah, ayahku ni masa hidup, dia ni sering sambung silaturahim, bagi makan orang fakir miskin, orang yang baik, orang yang soleh. Dia tu dah lebih kurang kan, buat kebajikan masyarakat banyak. Betul tak? Kata Rasulullah, ya memang bagus, bab-bab tu semua bagus, tapi satu benda je, dia orang yang mengingkari hari kiamat. Zaman dulu, dia punya Abdullah bin Juna'an, dia ni di antara Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni yang tak dihantar Rasul kepada mereka. Nabi pun tak lahir lagi, Nabi Isa pun dah nama meninggal. Dia punya Ahlul Fatrah, semua selamat daripada azab di akhirat nanti. Tapi dia tak selamat. Abdullah bin Juna'an ni dia masuk neraka. Pasal apa? Special dia tak masuk neraka. Dia masuk neraka ni, masuk neraka special. Dah dalam banyak orang special dia ni tak masuk, dia masuk neraka. Orang dia semua tak masuk. Dia semua masuk. Pasal apa? Walaupun dia orang baik, sebab dia mengingkari hari kiamat. Boleh buka dari Syarah Imam Nawawi rahimahullah. Kerana sebab tu saja. Sebab kebanyakan orang kafir Quraisy ataupun dulu yang ahli fatrah ni, mereka beriman hari kiamat. Ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Mereka tahu mereka akan mati. Tapi bila ada orang tak beriman hari kiamat, confirm orang ni dimasukkan dalam api neraka. Takkan biar ni. Jadi masalah kita ni, benda yang jelas tu dia tak mau beriman. Kitab kita ni kan, akidah tu saniyah, akidah yang dia jelas. Tapi percaya kalau kita mengaji ada yang tak jelas. Dia sifatkan akidah ni sekarang ni jelas. Tapi tak jelas tu bukan sebab kitab tu, sebab kita. Lapisan hijab kita ni tebal sangat. Itu jadi tak jelas tu. Samaituhal Kharidah al-Bahiyah, aku namakan dia kitab ni dengan Kharidah al-Bahiyah. Apa maksud Kharidah? Kharidah adalah lu'lu'ah, iaitu permata. Dia terjemah ni apa? Permata lah kan? Kharidah al-Bahiyah, dia terjemah apa? Ni saya pakai alih. Kalau ini dia tak terjemah. Permata yang cerah. Bagus, dia terjemah macam tu, permata yang cerah. Dalam terjemahan Ruwah Jawi ni dia tak terjemah, dia sebut Kharidah Bahiyah saja. Tak terjemah apa. Kharidah adalah al-lu'lu'ah allati lam tuthqab. Apa dia? Satu jenis permata yang tidak ditebuk. Tak
Thaqib. Maksud dia apa? Silap. Bukan tak ditebuk. Maksudnya yang lam tusqab ni maksudnya apa? Allati lam tusqab. Wa inna makhtara allati lam tusqab lianna wa kana aqilatul batul. Baik. Dia panggil apa? Al-lu'lu'ah, permata yang tidak lam tusqab, yang tidak tak ditebuk. Ataupun lebih tepat, bukan tak ditebuk. Yalah, tak tebuk dah senang kata. Apa permata yang tak ditebuk ni? Dia macam ni. Dia permata tu dia ambil daripada tempat asal yang ambil tu. Maksudnya tak diubah putar apa-apa. Macam tu lah. Tak dibelah, tak dipecahkan, seperti batu permata yang asal tu. Contohnya apa? Batu tu kan bentuk batu. Orang akan buat bentuk, ya kan? Bentuk yang kecil-kecil dulu dia akan potong-potong kan. Tapi maksud di sini adalah permata yang asal tu. Itu di sini. Kata Imam As-Sibai, dia kata, kenapa permata ni macam-macam? Permata ni macam-macam nama. Nama bagi permata ni banyak, macam-macam lah. Tetapi kharidah punya salah satu nama bagi jenis permata, iaitu permata yang mana belum digunakan lagi. Maksudnya tak ada siapa guna. Maksud masih lagi fresh. Permata yang fresh. Macam mah kan. Ambil mah tu daripada lombong dia, tak buat apa lagi pun. Apa pun tak buat. Asal ambil daripada rupa bentuknya asal. Maka dia kata faka'annaha aqidatun bikrun. Dia kata seumpama akidahnya akidah yang dara. Akidahnya yang dara, yang masih lagi akidah tu suci bersih. Itu maksudnya. Allah maksud Muhammad. Lalu digunakan akharidah, disifatkan pula dengan bahiyah. Bahiyah maksud dia apa? Dari perkataan bahak, iaitu adhiya, iaitu bercahaya. Apa? Yang bercahaya. Baik. Allah Rasulullah Muhammad. Kenapa dia namakan kitab macam tu? Supaya ma yaqtadi ar-raghbatu fi tanawiha. Tujuannya adalah supaya bila orang dengar nama tajuk pun orang seronok nak baca. Ulama-ulama dulu pilih tajuk kitab tu ada sebab. Letak nama kitab, dia bukan main letak je. Dia ada sebabnya dia letak nama kitab tu. Ada asbab dia. Bukan main bubuh je. Jadi Kharidah Al-Bahiyah, dinamakan kitab dia dengan Kharidah Al-Bahiyah. Lalu dia sambung lagi, latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Maksud dia latifatun saghiratun, nipis lagi sedikit pada ukurannya. Nipis lagi sedikit pada ukurannya. Latifah ni adalah maksud dia lawan bagi kathifah. Latifah ni maksudnya nipis. Nipis. Latif. Contoh kita duk baca Mukhtasar Al-Latif. Mukhtasar Al-Latif, Mukhtasar Al-Latif, Wirdatul Latif, wirid yang kecil. Latif maksudnya apa? Ringan ataupun nipis. Latif, itu maksudnya. Ya Latif, Ya Latif. Itu sebahagian ulama berzikir dengan perkataan latif untuk meringankan kesakitan, musibah, bala. Dalam apa? Dalam ratib Al-Hadad contohnya, Ya latifan bi khalqihi, Ya aliman bi khalqihi, ultuf bina ya latifu, Ya khabiru, Ya alim. Itu kan? Itu maksud Ya latif lam yazal ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ni zikir ni kena ulang hari-hari. Kita kena bala sakit, demam, ujian daripada Allah, apa-apa sahaja, benda yang kita sebut kat mulut, zikir ni. Boleh buka Ratib Al-Haddad tersebut. InsyaAllah kalau ada resi malam ni kita baca Ratib Al-Haddad. Buka Ratib Al-Haddad. Ya. Hal juga baca kan dengan apa? Urusan mukti ke apa ke. Ya. Ya Latif lam yazal, wahai yang maha latif. Lam yazal, sentiasa. Latifnya kamu ni sentiasa berlimpah kepada kami. Ultuf bina fima nazal, maka engkau lembutkanlah, mudahkanlah, ringankanlah. Itu maksud ringan. Latif maksud ringan. Apa yang kamu timpakan ke atas kami ni, bala-bala yang turun kan.
Urtuh bina fima nazal, innaka latifun lam tazal. Kamulah adalah Tuhan yang maha lembut, maha halus, lam tazal, sentiasa dengan bersifat begitu. Innaka latifun lam tazal, urtuh bina wal muslimin, maka lembutkanlah, layankanlah kami dengan kelembutan dan sekalian umat Islam yang ada di atas muka bumi ini. Jadi perkataan latif ni adalah, maksud dia adalah bidul kathafah, lawan bagi kathif, iaitu berat. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Tapi kalau diitlakkan kepada Allah, kata Syekh Ad-Dardir, dia kata sesuatu tu, oh silap, jatuh, tak pakai ke jatuh? Tak pakai kot. Duk pijak ni, tak apa yang ni kan. Rupanya mic banyak sangat ni, channel ni. Depa pun tak abang lah, tak dengar ke? Dengar kot suara turun ke bawah. Dia tak direct kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata fa idza utliqa bihadzal ma'na 'ala Allah taala, latif ni kalau bagi benda yang mahsus, benda makhluk, kalau sebut latif, dia kecil, nipis. Macam wirdul latif tu kan, wirid yang ringan, nipis. Sebab apa ringan nipis? Sebab Imam Abdullah Alwi Al-Haddad, dia ada mengarang satu wirid, nama Wirdul Kabir, wirid yang besar. Wirid ni, seingat saya, kalau nak habis sejam setengah. Sejam setengah kalau baca laju, kalau lancar. Kalau baca lambat, tak tahu, 2 jam. Wirid dia besar. Dan wirid dia memang semua dalam tu adalah zikir-zikir amalan yang dia ambil daripada kitab-kitab yang mu'tamad. Kitab-kitab, boleh kata jami' mani', boleh kata semua wirid-wirid, khususnya wirid pendinding diri, macam-macam semua dalam tu belaka. Nampak tak? Kalau kita nak amal, kalau kena sihir ke, kalau kena wirdul kabir tu, memang orang tu insya-Allah jin-jin semua dalam badan tak tinggal seekor pun, keluar habis. Nampak tak? Sebab dalam zikir wirdul kabir tu semua ada. Zikir-zikir semua ada. Wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim, was-saffati saffa, fazajirati zajra. Habis surah Safat pun semua dalam tu belaka. Surah-surah ni lah yang memanahkan jin syaitan ni dalam badan. Jadi sebahagian orang kata kalau baca wirdul kabir ni pada diri seseorang, pasti jin syaitan tak boleh duduk. Bukan dalam badan orang tu je, dalam rumah pun dia padah nak duduk, dia tak boleh duduk. Tapi nak baca tu lama, nak lama. Jadi disebabkan ada orang mengadu, syekh, tuan guru, imam, bacaan wirdul kabir ni panjang sangat, banyak sangat. Memang betul banyak. Boleh tak pendekkan? Maka itulah dipendekkan tu jadi wirdul latif. Itu dah pendek tu. Nak pendek lagi boleh tak ustaz? Tak boleh dah. Cakap tu lah. Nak pendek kita baca lah, senang. Macam contohnya maksurat tu lah. Orang duk baca maksurat selalu. Maksurat tu ada maksurat kubra, yang besar tu. Kemudian Imam Hasan Banna tukar pula maksurat yang surah. Tukar surah. Yang surah tu pun surah lagi kecil lagi. Main kat kita tapi kecil lagi. Kalau saya sebut dulu, kalau baca 3 lah, mana boleh baca sekali pula, mana nak kena. Nabi yang suruh baca 3, bukannya Hasan Banna yang suruh. Baik, ala kulli hal. Latif tu kalau pada manusia makhluk, maksudnya halus, kecil, nipis. Kalau pada Allah, kata Imam Ad-Dardir dalam syarah dia kata, iaitu al-alim bi khafiyatil umur. Dia latif ni salah satu daripada nama Allah yang sama maknanya dengan khabir, alim. Itu dalam zikir Rati Al-Haddad tu, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ya latifan bi khalqihi. Tu 3 tu berkongsi makna yang sama. Ya aliman, alim maksudnya tahu. Ya khabiran maksudnya tahu juga, khabiran. Ya latifan, latif pun tahu juga. Tetapi beza tak? Beza. Walaupun 3 tu makna sama, tapi ada perbezaan juga. Apa bezanya? Kalaulah latif merujuk kepada al-alim, Allah Ta'ala tahu bi khafiyatil umur, iaitu perkara-perkara yang tersembunyi. Kalau tersembunyi, yang susah nak tahu ni, isi hati kita,
jiwa kita, i'tiqad kita, niat kita, qasad manusia. Wa ma tukhfi sudur ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Yang tu diambil oleh Latif. Latif ni dia boleh tahu benda yang halus dan tersembunyi, yang tak dapat dilihat. Itu kita panggil dia al-alim bi khafiyatil umur. Baik nah. Maka kita kena faham, bila nama ni, kalau Latif ni, kalau istilah bagi makhluk lain, tapi bagi Allah sudah tentu berbeza. Jadi akidah kita ahli sunnah. Contoh bila Allah Ta'ala bersifat rahmah. Nampak tak? Rahmah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahim. Apa maksudnya? Kalau kita sebut penyayang. Penyayang ni bagi makhluk, apa maksud dia? Riqatul qalb. Hati kita ni jadi macam kesian, sedih, cinta, tu hati kita. Tapi boleh tak kita maknakan riqatul qalb ni pada Allah? Tak boleh. Allah bukan macam makhluk. Nampak tak? Jadi kata ulama, rahmah bagi Allah adalah dia berbuat ihsan kepada kita. Itu rahmah. Dia buat baik kat kita, dia layan kita, bagi nikmat, itu adalah rahmah. Nampak tak? Tapi bukan macam kita ni, bila tengok, contohlah kan, kita kesian ke orang, kesian. Bila orang ni pakai basikal, naik basikal, bajunya cupang camping, dia main kat kita, minta duit, makan tak boleh makan, kita rasa apa? Sedih. Hati kita rasa tersentuh. Nampak tak? Itu tanda apa? Tanda rahmat lah tu. Tanda sayang. Nampak tak? Itu bagi makhluk. Makhluk tak sama. Makhluk tak sama. Itu sebab Allah Ta'ala ni ghadab. Allah Ta'ala pun ada sifat ghadab. Ghadab ni maksudnya marah. Adakah marah Allah sama dengan marah kita? Marah kita ni menggelegak kan? Rasa nak panas badan ni kan? Allah marah macam tu ke? Tak. Marah kita lain dengan marah Allah. Sudah tentu berbeza. Jadi kalau kita itlakkan, letakkan ghadab ni pada Allah, maksud ghadab dia adalah Allah intiqam, mengambil balasan di atas perbuatan dosa dan maksiat dia. Itu maksud ghadab. Tapi bagi kita ghadab tanda marah. Ghalayanul qalb, iaitu menggelegak tu. Dalam kita sebut ghalayan, maksudnya menggelegak ni. Aku marah ni nak menggelegak rasanya. Menggelegak tu maksudnya marah sungguh. Nampak tak? Jadi bila kita letak bagi manusia, maksud lain, letak bagi Allah Ta'ala dengan makna yang berbeza. Jadi latifatun di sini adalah merujuk kepada kitab, bukan merujuk pada Allah lah. Bila merujuk pada kitab, maksudnya sikit, maksudnya tak besar, kecil kitab ni, bukan besar mana pun. Saghiratun fil hajmi, disebut lagi sikit pula pada ukurannya. Badan dia ni ataupun bentuk dia ni sikit. Walaupun sikit, nampak tak? Sikit, tetapi kata Imam Dardir, dia kata qalilatul alfaz salisatul alfaz aw wadihatuha wal kullu sahih. Kita apa? Dia kata sini iaitu walaupun dia kata walaupun kecil pada badan ukurannya, tetapi dia kata lakinnaha kabiratun fil ilmi, akan tetapi besar ia dalam pengetahuan. Maksud besar ia pada ilmu. Isi dia besar. Tu ulama-ulama ni karang kitab pendek-pendek je, tapi isi kandungan dia sangat banyak faedah. Kitab ni tak perlu panjang tebal-tebal. Orang duk karang kitab tebal-tebal, kadang isi tu semua mengarut je. Nampak tak? Sebab mereka ni para ulama, dia pun nak bila nak tulis apa-apa kitab, bila nak bercakap, biar percakapan tu pendek, tulisan tu pendek, ringkas. Tetapi bila datang orang selepas daripada itu, mereka menghuraikan perkataan yang ringkas tersebut. Perkataan yang ringkas itulah menjadi pegangan bagi setiap orang. Kalau bercakap panjang-panjang berjela, orang tak dapat apa-apa ilmu, balik kosong. Begitulah dipanggil jawami'ul kalim. Itulah dipanggil jawami'ul kalim. Allah Ta'ala, jawami'ul kalim Allah Ta'ala, Quran tu orang kata bahrul la zakhiralah, lautan yang tidak ada tepian. Maksudnya kalau kita tenggelam dalam tafsir Al-Quran, memang tak akan jumpa hujung. Tak jumpa hujung. Quran ni luas macam laut. Begitu juga Nabi SAW, Allah Ta'ala bagi dia u'titu jawami'ul kalim, diberi kepada aku kelebihan jawami'ul kalim. Tu hadis Nabi ni pendek. Tapi kalau kita hayati setiap perkataan Nabi tu, boleh keluarkan macam-macam hukum. Kalau tuan-tuan baca, ingat kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah. Dulu kita daurah masa bulan Ramadan dulu.
Sampai kata Ramadan lah. Bukan kan. Ramadan kita lihat. Ramadan kita Mukhtasar Abi Jamrah kan. Bulan lain. Tapi khatam lah itu kan. Kita khatam tu Syama'il Muhammadiyah daripada awal sampai akhir. Ada dalam satu bab. Bab apa tu? Bab Nabi bergurau. Dalam bab Nabi bergurau. Dalam bab Nabi bergurau kan, ada satu riwayat Nabi SAW jumpa seorang budak. Budak tu nama dia Umair. Ain mim ya ra, Umair. Umair ni adalah adik tiri kepada Anas bin Malik. Anak kepada mak Anas bin Malik tu nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Jadi dia adik tiri lah pada Anas bin Malik. Anak melalui bapa tiri Anas bin Malik tu, iaitu Sayyidina Abu Talha Al-Ansari. Jadi Umair ni budak kecil lagi. Nabi pergi ke rumah dia. Kemudian nampak dia tengah sedih. Bila sedih, Nabi nak bergurau dengan dia. Nabi kata apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughayr. Pendek je hadis tu. Ayat tu takat tu ialah dia. Rasulullah kata, wahai Abu Umair, Nughayr tengah buat apa? Nughayr. Nun, Ghin, Ya, Ra. Nughayr. Nughayr ni adalah nama bagi seekor burung. Burung kecil, anak burung. Si Umair ni belah. Waktu kecil tu. Lama-lama duk belah, mati burung ni. Nughayr ni mati. Jadi dia ni sedih. Budak-budak ni duk main dengan burung, sedih. Bila sedih, Nabi nak bergurau dengan dia. Nabi kata, wahai Umair, Nughayr tengah buat apa? Nak bergurau, tanda nak bergurau dengan budak-budak. Dia tak jawab lah. Tak ada jawapan apa-apa pun daripada dia. Tapi Rasulullah niatkan untuk bermizah, bergurau dengan dia. Tak apalah. Tapi tuan-tuan, hadis yang macam tu pun, nak kata Jawami'ul Kalim tu, bila keluar pada mulut Nabi je, ada je perbahasan hukum dalam tu. Itu pun ada hukum? Ada. Boleh buka dalam kitab-kitab, dalam syarah disebut, ada ulama keluarkan daripada situ 450 hukum. Daripada ayat tu saja. Ya Aba Umair ma fa'alan Nughayr. Dia cerita hukum budak-budak bela burung, apa hukum. Dia cerita dalam tu juga macam mana hukum bergurau dengan budak-budak. Betul tak? Yang kedua pula, macam mana adab untuk bela burung. Semua ni, bela burung ada, gurau ada, semua 450 hukum. Dihimpunkan senarai oleh ulama dalam satu hadis saja. Tu nak kata pendek perkataan Nabi tu, tapi kalau dihuraikan, dicari, diselidik, maka dia menjadi syarahan yang cukup panjang. Itulah Allah Ta'ala bagi Jawami'ul Kalim. Kita ni orang nak hurai macam mana? Tak tahu. Orang tak boleh nak hurai kita ni pun. Betul tak? Sebab cakap pun orang tak tahu nak hurai mana satu, tak tahu. Nabi ni pendek saja, tapi orang ambil berat. Walaupun perkataan tu sahaja dah ambil berat dah. Adab bergurau, semua masuk dalam hadis yang sama. Ma fa'alan Nughayr. Baik. Jadi sebut ulama-ulama macam tu juga karanglah kitab pendek-pendek yang ringkas tetapi memberi manfaat kepada umat. Kabiratun fil ilmi, besar pada ilmu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Apa yang besar pada ilmu ni? Kata Syekh Ad-Dardir, tengok dia kata apa sini. Dia kata li'annaha ishtamalan ala bayan. Dalam ni apa yang nak dibincang, yang berkata besar dalam ilmu ni, detail banyak ni, kerana dalam ni ada beberapa benda yang dia terangkan, yang perincikan. Apa dia? Pertama, yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, apa yang harus bagi Allah, contohnya. Begitu juga untuk hak Nabi-Nabi dan Rasul. Apa yang wajib bagi Nabi, apa yang harus bagi Nabi, apa yang mustahil bagi Nabi-Nabi. Kemudian dibawa mai hujah burhan yang jelas dan qat'i, yang mengeluarkan seseorang daripada belenggu taklid. Dia kata kepada nur at-tahqiq, kepada cahaya kebenaran. Nampak dah? Semua ni besar ni. Hatta la yakunu fi imanihi khilafun. Bila siapa belajar
akidah ni, siapa-siapa yang beriman ikut macam mana akidah yang dibincangkan dalam ni, iman dia bukan iman yang taklid. Bukan iman yang taklid. Dan iman dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besar dah, besar. Sampai nak Allah terima iman kita tu paling besar lah. Kalaulah sesuatu kitab tu boleh menjaminkan iman kita ni sahih, maka kitab tu walaupun pendek, walaupun nipis, tapi kitab tu banyak manfaat. Manfaat dia sampai ke akhirat, masuk surga. Sebab dia menjaga iman kita. Kemudian dia kata mengkritik kepada ahli dhalal. Nampak tak? Kemudian dia cerita tentang sama'iyah. Kemudian cerita sikit tentang tasawuf. Nampak tak? Kama satara dzalika kulluhu insya-Allah taala mufassala. Dia kata semua ni dibincangkan dalam kitab ni, insya-Allah kamu akan tengok nanti kemudian bagaimana ilmu dalam ni walaupun nipisnya, sikit je dari segi lafaznya, tetapi kabiratun fil ilmi. Banyak pengetahuan yang kita boleh ambil daripada kitab ni. Nampak tak? Baik, maksudnya dia bukan klaimnya. Kita ni overclaim. Kitab saya ni hebat, kitab saya ni banyak manfaat. Ya tu, yang claim seorang. Dia claim beserta dengan bukti dia. Memang terbukti dah. Apa yang diklaim banyak ilmu ni memang terbukti sampai hari ni ulama duk syarah. Terbukti. Itu sebab ada orang mengkritik Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti ni ada orang kritik dia. Dia ni banyak claim diri dia. Sehingga kan dia claim last sekali dia claim diri dia mujaddid. Mujaddid. Dan dia kata antara yang diklaim, saya ni adalah orang yang paling alim dalam bidang hadis. Tak ada orang pada zaman saya semisal saya, walaupun selepas pada ni yang alim seperti saya. Masya Allah. Tuan-tuan boleh tak claim macam tu? Angkat bakul, duduk atas bakul, angkat sendiri ya. Tapi tak apa, dia claim diri dia sendiri, dia terbukti alim dah. Kitab-kitab ada ratus-ratus, ribuan buah kitab dia sekarang. Boleh kata dia nampak apa pun dia boleh tulis kitab. Dia nampak tiang, dia tulis kitab tentang tiang. Nampak batu, tulis kitab tentang batu. Kitab dia dalam segenap ilmu, kecuali ilmu mantik. Tu ya. Ilmu mantik dia anti sungguh. Dalam ada pendirian dia sendirilah. Dalam ilmu mantik dia antara orang yang anti dalam ilmu mantik. Bahkan dia mengharamkan pengajian ilmu mantik. Dan dia tak ada karang sebuah kitab pun pasal ilmu mantik, dan dia tak pernah memuji ilmu mantik. Tetapi ulama tak terimalah, itu pendidikan peribadi dia kan? Dan kata guru kami Syekh Dr. Jamal Farouk, dia kata apa? Orang yang tolak ilmu mantik tapi dalam masa yang sama kita akan tengok dia akan guna juga ilmu mantik tu dalam hidup dia. Orang tolak ilmu mantik, lama-lama dia akan terbabas guna juga ilmu mantik tu. Sebab ilmu mantik ni ilmu akal yang kita duk biasa guna dalam pada sudut cara pemikiran kita. Mantik ni, logik ni kita duk guna tanpa kita senang kita guna. Nampak tak? Kita kata ni yang kita mengaji ilmu mantik ni macam ni lah. Dia kata lain, yang ni lain. Pula dah apa yang lainnya. Kamu guna juga ilmu mantik tu sendiri. Nampak tak? Macam Imam Ibn Hazm dan Abu Daud, bukan Abu Daud, Imam Daud Al-Zahiri. Ada satu mazhab dalam Islam, dalam mazhab yang muktabar ni, tapi tak digunakan lah. Mazhab ni bukanlah muktabar kita boleh ikut dia tak. Tapi di antara disenaraikan di antara mazhab juga, nama mazhab Zahiriyah. Mereka ni mazhab ni dia keluarlah daripada 4 mazhab ni sebab mereka menolak qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas tak pakai. Dia memang anti sungguh dengan kaedah qiyas. Dia tak pakai kaedah qiyas. Tapi kata ulama, kalau kita buka kitab-kitab dia pun, Ibn Hazm contohnya Al-Muhalla, buka, banyak menggunakan kaedah qiyas dalam mendalilkan sesuatu dalil. Dia pakai kaedah qiyas juga. Masalah ni diqiyas dengan ayat ni. Pakai agak qiyas. Dia kata saya tak berhujah dengan qiyas, tapi lama-lama dia tak boleh lari, mesti kena menggunakan qiyas juga. Maksudnya apa? Apa yang dia cakap kena kat diri dia balik. Macam tu lah kata guru kami Syekh Jamal Farouk, kalau seseorang yang anti pada mantik, lama-lama dia akan guna ilmu mantik. Ibn Taymiyah contohnya, dia juga guna ilmu mantik. Bila syarah kitab ke apa, nak ulas apa-apa ke, dalam keadaan dia tak sedar, dia menggunakan mantik, menggunakan kaedah mantik, qiyas, macam-macam lah, qiyas al-ikhtirani, qiyas min syaklil awal, macam-macam lah. Tuan-tuan tu kena mengaji mantik lah.
Baik. Yang ulama-ulama anti mantik ni, mantik yang mana? Syekh Dr. Jamal Farouk dia sebut dalam matan Sulam. Dalam bab mantik ni, kitab mantik yang paling masyhur, basic lah ke permulaan sebelum nak mengaji mantik, biasa mereka akan mengaji kitab matan Sulam Al-Munawraq atau Murawnaq. Matan Sulam ni dia sebut, dia kata apa? Dalam matan Sulam tu Allahumma salli ala Muhammad. Lupa dah dia punya matan syarh dulu dah hafal tu. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia? Apa dia matan Sulam tu? Allahumma salli ala wan Nawawi harrama apa dia? Sekejap ya. Baik. Wa ibn Salahi wan Nawawi harrama. Okey. Dia punya matan Sulam tu yang asal tu, baru tengok. Allahumma salli ala Muhammad, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Baik, dalam satu matan tu sebut fabnus salahi wan Nawawi harrama. Nampak tak? Wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama wal qawlatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamilil qarihah mumarisi sunnati wal kitabi litahtadi bihi ila sawabi. Ini cerita sikit sebab apa kitab kita ni akidah. Walaupun akidah nanti kita akan jumpa dia menggunakan kaedah-kaedah istidlal mantiqiyah, ilmu mantiq. Jadi sudah tentulah kita nak faham dulu. Ramai orang menggunakan matan ni, dia kata apa? Sebahagian ulama mengharamkan ilmu mantiq. Antaranya Imam As-Sayuti lah. Dalam matan Sulam ni dia sebut, dia kata apa? Fabnus Salahi wan Nawawi harrama. Al-Imam Ibn Salah, ulama yang hebat dalam ilmu hadis, wan Nawawi dan Imam Nawawi harrama, mengharamkan ilmu mantiq juga. Wa qala qaumun, tapi ada satu kaum, satu kumpulan ulama yang lain pula kata yang bagi ayyu'lama. Ini wajib belajar. Ada sebahagian kata wajib belajar. Antaranya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata ilmu mantiq wajib dipelajari. Wajib dipelajari. Wa qala qaumu yang bagi ayyu'lama. Yang bagi situ maksudnya wujub, wajib. Wal qawlatul masyhuratu sahihah. Tapi pendapat yang masyhur dan yang sah, yang paling betul sekali, jawazuhu likamil qarihah. Harus belajar ilmu mantiq, tetapi bagi siapa? Bagi yang kamil qarihah, yang akal dia sempurna, akal dia pandai, cerdik. Nampak tak? Bukan maksud semua orang belajar ilmu mantiq ni sesuai dah. Ada orang tak sesuai mengaji ilmu mantiq ni. Macam tuan-tuan ni rasanya tak macam tak ada gaya lah kot. Kan? Payah lagi ni mengaji ilmu mantiq ni. Dia tunggang langgang pula kan. Confirm ni tunggang kan kalau mengaji ilmu mantiq ni. Saya dah mengaji ilmu mantiq ni, budak-budak universiti pun tak faham. Dia kata, buat apa mengaji benda ni, dia kata tak? Nak mengaji nak mengaji apa jins, nak mengaji apa semua ta'rif, jami' manit, tasawurat, tasdiqat dengan bahagian-bahagian tu. Kalau tasawurat tak apa lagi, dah pindah kepada tasdiqat, lagi dia pening. Dia ada macam-macam jenis qiyas. Aqisah ni macam-macam. Jadi benda tu macam payah kot. Likamil qarihah, dia kata harus bagi orang yang cerdik. Mumarisis sunnati wal kitabi, dan syarat yang kedua pula, bukan cerdik je, orang ni mesti kena bermumarasah. Orang yang mahir dalam al-kitabi was sunnah, Quran dan hadis. Maksudnya kena basic tu kena kuat dulu. Nak mengaji mantiq boleh, tapi kena perhabis dululah kitab-kitab Kharidah Bahiyah ke, matan-matan akidah dulu. Kena mantap dulu benda tu. Fiqh, Quran, hadis mesti kena kuat. Basic mesti kena kuat dulu. Barulah lompat mengaji mantiq. Mantiq ni benda yang ilmu alat. Dia bukan ilmu yang tujuan, ilmu alat sahaja. Nampak tak? Liyahtadi bihi ila sawabi. Kerana Quran dan sunnah ni lah yang akan menunjukkan kita jalan ke arah kebenaran. Jadi di sini ada tiga pendapat lah. Ada yang kata wajib, Imam Ghazali kata. Ada yang kata haram, Imam Ibn Salah dengan Imam Nawawi.
dan juga Imam As-Sayuti rahimahullah. Yang ketiga, ada pendapat yang paling betul yang kuat sekali adalah harus. Bukan wajib, tak wajib, tapi harus sahaja. Tapi ada syarat, harus dulu bagi orang yang cerdik akal. Kata Syekh Dr. Jamal Farouk, dia kata Imam Ibn Salah dan Imam Nawawi dan macam Imam Sayuti, mereka ni haramkan mantik yang mana? Kebanyakan orang faham mantik yang kita belajar ni yang dipaharamkan. Bukan. Mantik yang kita buku-buku Matan Sulam ke apa ke, semua duk mengaji ilmu mantik yang ada ni, universiti kan kita ambil budak-budak STAM, ambil STAM, ada subjek mantik kan. Bukan mantik tu, bukan. Yang dibincangkan, yang ada khilaf ni, berlaku ni khilaf ni, yajril khilaf dalam ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah. Yang ni ada tak zaman ni? Tak ada dah. Mantik yang hari ni, semua mantik yang sudah disuci bersih dah. Sudah dipotong, dibuang-buang dah benda-benda yang falsafah tu. Tak ada dah. Mantik yang ada hari ni, maksud mantik yang suci bersih dah disamak dah. Samak 7 kali. Satu dengan yang tanah dah. Ada pun yang bercampur aduk dengan ilmu falsafah barat, Yunani apa semua ni, ini dah ada sebelum tu. Ni zaman Ibn Sina, dia karang kitab macam-macam ni. Yang tu dia ada campur dengan falsafah. Yang menjadi khilaf pada mantik yang bercampur dengan falsafah. Yang tu ada khilaf di kalangan ulama. Nampak tak? Ada yang kata wajib, macam Imam Ghazali. Tu nak tahafutul falasifah. Imam Ghazali memang hebat dalam bab falsafah. Kritik kitab-kitab pasal mantik, memang dia alim sungguh. Dia ambil berat bab tu. Tapi Imam Nawawi, dia ahlul hadis ni, dah ambil berat otak kan nak ngaji. Depa pun rasa payah. Imam rasa payah ngaji bab tu. Mak mantik ni pun depa rasa payah. Payah sangat, haram terus sana. Contoh bukanlah maksudnya begitu kan. Tapi sebab ilmu ni sudah bercampur dengan falsafah, maka dia sudah jadi masalah kat situ. Macam mana kita nak bezakan? Yang ni falsafah, yang ni adalah mantik yang mengikut syarak. Macam mana kita nak tahu? Dah tentulah kita kena ada kemantapan pada sudut akidah. Basic mesti kena ada kuat. Kalau tak, kita akan terikut semua falsafah-falsafah ni. Nampak tak? Jadi bukan mantik yang kita duk belajar tu. Ini ramai orang silap faham. Boleh faham tak maksud saya ni? Baik. Lalu dia kata sini, Al-Kharidah Al-Bahiyah, dia kata sini, takfika ilman in turid an taktafi li'annaha bizubdatil fanni tafi wallaha arju fi qabulil amali wan naf'a minha thumma ghafra zalali. Dia kata sini, Al-Kharidah Bahiyah memadai untuk kamu sebagai ilmu sekiranya kamu ingin berpada. Maksudnya takfika, memadai buat kamu ilman, untuk faham ilmu akidah ni, in turid an taktafi, jikalau kamu menginginkan untuk mencukupi. Inginkan untuk mencukupi, memadailah dengan apa? Dengan Kharidah Bahiyah ni. Kalau tuan-tuan nak mengaji akidah yang simple, yang mudah, yang senang, cukup dengan Kharidah Al-Bahiyah. Ini daripada pengarang sendiri kata. Kalau setakat nak mengaji yang basic, yang mudah, yang nak mensahkan akidah kita, cukup dengan kitab ni saja. Li'annaha bizubdatil fanni tafi, kerana dia kata sini, kerana ia dengan parti bidang ini meliputi. Kalau terjemahan di sinilah, terjemahan ke tuan-tuan ni, saya dah pakai terjemahan lain ni, pakai balik terjemahan ni lah senang. Baik, dia terjemah lain-lain tapi maknanya lebih kurang lah. Dia kata apa? Dia kata takfika ilman, mencukupi ini, yakni akidah, bagi kamu nisbah ilmu. Itu. Jika kehendak kamu mencukupi, kalau kamu nak turid, maksudnya inginkan untuk memadaikan dengan ilmu ni, dah cukup dah kitab ni, takfika, memadai. Nampak dah? Kata Imam Ad-Dardir dalam syarahnya, dia kata apa? Yakfikal ilmul mustafadu minha fi dinika. Memadai dah akidah ni untuk mencukupkan agama kamu, melengkapkan agama kita, iaitu akidah kita, dah cukup dengan apa? Kharidah Al-Bahiyah. Kebanyakan orang di luar sana tak faham akidah, sesat, dia tak tahu benda-benda ni. Kebanyakannya tak faham Kharidah Bahiyah. Guru kami Syekh Dr. Ali Jum'ah, hafizahullah ta'ala,
dia selalu sebut, dia kata apa? Seseorang tu nak berakal, nak berfikir dengan waras, berakidah dengan benar, cukup memadai dengan kharidah bahiyah, semua ada dalam tu belaka. Semua ada dalam tu belaka. Seorang ni, sehingga kan kata pengarang ni depan akan sebut tentang apa? Aqsamu hukmul aqli, pembahagian hukum akal. Sehingga kan ulama kata, siapa yang tak tahu, tak faham tentang pembahagian hukum akal, falaysa bi'aqil, orang tu tak berakal. Dia tak faham, dia tak reti pembahagian hukum akal ni, orang tu mesti tak berakal. Tak nak akal, tak ada akal. Nampak tak? Kita mengaji akidah tapi tak tahu hukum akal, memang tak nak akal. Tak nak akal apa dia? Sebab ramai orang dia hukumkan sesuatu, dia kata tak masuk akal, tak masuk akal. Sedangkan yang dikata tak masuk akal tu bukan dalam cakupan akal. Dia adalah cakupan adat, bukan akal. Beza. Contohnya, bila ada orang sebut, ada di kalangan sahabat Nabi SAW, disebut oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitab, ni punca tak mengaji akidah ni, kharidah bahiyah contohnya. Dia kritik kisah-kisah yang dikatakan mengarut tak masuk akal. Antara yang tak masuk akal, sehari solat sunat 1000 rakaat. Dalam Facebooknya dia kata, apalah dia kata, duk cerita benda-benda macam tu, sehari solat 1000 rakaat. Mana boleh sehari 1000 rakaat? Kalau sehari 1000 rakaat, dia nak buat apa? Tak tidur, tak makan, tak minum. Dia ukur macam tu. Kan? 1 rakaat katalah seminit. 1000 rakaat dah 1000 minit. Nampak tak? Nampak tak contoh? Maksudnya diukur mengikut masa waktu. Kalau 1000 minit cukup ke sehari untuk memenuhi semua rakaat tersebut? Dia tak fikir. Dia kata tak masuk akal. Sedangkan masa waktu dia tidak terikat dengan akal. Dia terikat dengan zaman waktu. Zaman waktu ni Allah boleh kembangkan, Allah besarkan, Allah Ta'ala berkatkan. Masa yang pendek boleh cukup untuk yang lama. Nabi SAW, kalau dia kata tak masuk akal, Nabi ni lagi tak masuk akal. Contohnya apa? Apa Nabi buat ni lagi tak masuk akal. Isra Mi'raj tu satu. Yang tu confirm lah. Saya tak mau ambil yang tu, nak ambil yang ni. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW, dia pernah satu hari dia cerita dekat umat dia. Nabi ni cerita kat umat dia, kat umat dia, kat sahabat-sahabat ni, tentang situasi fitnah di akhir zaman. Daripada mula start dia punya fasa-fasa tu sampailah hari kiamat, keluarnya Dajjal, Yajuj dan Majuj, semua Nabi cerita. Nabi cerita tu dalam satu majlis sahaja. Nabi cerita tu lengkap, komplit, semua dalam tu belaka. Dan riwayat sebut dalam Bukhari Muslim juga, Nabi pernah sekali panjat satu tembok. Nabi berdiri belakang tembok tu, di bangunan tembok ataupun kubu tu, duduk di atas bukit di Madinah. Nabi tengok kat bandar Madinah ni, Nabi habaq kat sahabat, kat mana mawaqi'il fitan, tempat-tempat berlaku fitnah. Lepas Nabi wafat ni berlaku apa? Ni tempat Sayyidina Osman kena bunuh, yang ni Sayyidina Umar kena bunuh. Nabi habaq satu-satu. Dalam masa yang singkat, Nabi cerita semua sekali. Nabi cerita tu dalam 10 minit, 12 minit je. Tapi Nabi cerita tu semua ada dalam waktu tu. Macam mana masa yang pendek, Nabi cerita panjang. Kita ni kena nak mengaji ni, macam masa ini kan, hari ni pun tak ada khatam ni. Tapi Nabi boleh cerita fasa-fasa akhir zaman komplit, satu pun tak luput, satu pun tak hilang, satu pun tak miss, sampailah tibanya hari kiamat, tiup sagagala. Nabi cerita semua kat sahabat Nabi. Kata Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari, dia kata ini mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi adalah dia boleh menceritakan sesuatu peristiwa yang panjang dalam masa yang pendek. Nampak tak? Cerita peristiwa yang panjang, yang banyak, yang macam-macam ni, tapi dalam masa yang pendek. Itu mukjizat Nabi SAW. Boleh tak Allah boleh buat? Boleh. Adakah tak masuk akal? Dah, ini bukan bab akal. Ya, ni bukan harus adat. Ni bab adat. Pada adatnya memang tak boleh. Tapi Allah boleh buat tak? Lawan adat boleh tak? Boleh. Lawan akal tak boleh. Akal ni dia tak boleh berlawanan dengan akal. Tak boleh sama sekali. Tak masuk langsung berlawanan dengan akal ni. Kita akan bincang bab hukum akal. Kita tak boleh beza hukum akal dengan hukum adat. Nampak tak? Jadi nak tahu beza hukum akal dan hukum adat ke mana? Dalam kitab Kharidah Bahiyah.
Kalau kita semua guna kata tak masuk akal, mereka akan tolak semua mukjizat Nabi. Dia akan tolak semua peristiwa-peristiwa pelik. Sebab dengan alasan satu benda, tak masuk akal. Mereka pernah belajar tak? Akal tu maksud dia apa? Akal tu maksud dia apa? Apa jenis-jenis yang tak masuk akal? Nampak tak? Kita tak boleh nak bayang, tak semestinya tak masuk akal, boleh berlaku. Kalau api tu sifatnya membakar, boleh tak berlaku kalau jadi sejuk? Masuk api boleh, macam Nabi Ibrahim AS. Tak semestinya apa yang disebut tak masuk akal tu pada sudut ilmu akal. Tak. Sebenarnya dia duduk dalam kategori adat, bukan akal. Duduk dalam kategori hukum adat, bukan hukum akal. Tapi sebab tak belajar, kharidah bahaya. Dia tak berarti beza mana hukum akal, mana hukum adat. Last sekali tolak semua. Bahkan sabit, ramai ulama macam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, digelar dengan As-Sajjad, bukan Sajjad tu. Ya, As-Sajjad itu Sajjad juga nama dia, Sajjad bagi gambar zaman. Sajjad tu maksudnya kuat sujud. Dalam riwayat sebut, riwayat yang sahih, dia sujud pada Allah sehari 1000 rakaat. Imam Nawawi rahimahullah taala sebut dalam kitab At-Tibyan, ada yang khatam Quran sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu, 2 kali seminggu. Sampai ke tahap kata Imam Nawawi, ada yang khatam Quran dalam 1 rakaat sekali. 1 rakaat sekali khatam. Naik yang kedua pula, rakaat kedua, sekali lagi khatam. 2 rakaat, 2 kali khatam. Kita kata, saya ni ustaz, kalau macam tu, bila masa dia nak tidur, bila masa nak makan, saya kalau baca Quran ustaz, dia kata, habis masa sehari tu je, anak bini semua lapar mereka. Contoh, tak berak, tak kencing, tak tidur, itulah. Dia nak beza masa kita, masa dia dengan masa ulama. Keberkatan masa ulama, wali Allah, para sahabat, dan keberkatan masa dia lain. Masa tu Allah berkatkan boleh cukupkan untuk segala-galanya. Dalam satu malam Isra Mi'raj ni dah patah balik satu malam tu juga berkat masa. Nampak tak? Keberkatan masa tu depa tak percaya. Depa nak pakai akal juga. Yang mana bukan akal. Depa tak reti beza hukum akal dengan hukum adat. Orang kata back to basic baliklah, mengajilah akidah ni, kharidah bahaya ni. Apa dia jenis hukum akal tu? Apa contoh hukum akal? Nampak tak? Okey, baik. Jadi maksudnya kalau belajar ilmu ni, kata pengarang, takfika ilman in turi an taktafi. Cukuplah. Kerana apa? Li'annaha bizubdatil fanni tafi. Kerana nya tu maksud akidah ni. Kitab ni bizubdatil fan. Dia adalah pati bagi ilmu akidah. Ilmu akidah ni ada macam-macam. Dia ada campur-campur macam-macam lah perbicaraan dia. Tetapi kita nak ambil zubdah. Zubdah tu maksudnya apa? Pati dia. Yang betul-betul original. Yang betul-betul core dia. Itu. Tafi tu dah cukup. Tafi tu berkata wafa. Wafa tu mencukupi segala perbahasan. Dah memadai dah. Dah cukup. Wallaha arju fi qabulil amali. Di sini dia panggil taqdimul ma'muli 'ala al-'amil. Asalnya arjullaha. Arjullaha, tapi dia terbalikkan, wallaha arju. Tu Allah tu adalah marjun alaih, iaitu yang kita harapkan, yang kita mengharapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya sebutkan tadi ar-raja maksud dia apa? Ar-raja ta'alluqul kalau boleh buka dalam kitab apa, dalam syarah Imam, saya tulis depan ni, dalam syarah apa Imam Dardir, dia kata apa, ar-raja, tadi saya dah sebut dah tadi, tapi saya tulis lagi sekali untuk tak ni, ar-raja, kalau orang sebut ar-raja arju kan, adalah ta'alluqul qalb. Dia sebut dalam ni, lupa balik dah. Ta'alluqul qalb bihusuli marghubin fihi fil mustaqbal. Ta'alluqul qalb bihusuli
marghub, marghub marghubun bihi fil mustaqbal, fil mustaqbal ma'al akhdhi bil asbab, ma'al akhdhi bil asbab. Ta'rif dia bahasa Arab dah, nak buat macam mana, sebab apa dia ta'rif bahasa Arab tu, tapi tak apalah. Ta'alluq ni maksudnya iaitu keinginan hati, ikatan hati, ikatan ataupun keinginan hati. Ni qalb maksudnya hati. Mana lain lah, keinginan hati, ta'allaqul qalb bihusuli, memperolehi. Hati kita ni nak memperolehi, nak dapat, nak ambil, teringin kan, teringin lah. Marghubun, yang diingini, maksudnya hati kita ni ta'alluq. Contohnya kan, kita teringin nak kaya, hati kita ni teringin, ta'alluqil qalb ala marghub. Marghub tu maksudnya pada kaya tu. Contoh saya tengok kepiah ni, saya teringin teringin tengok kepiah ni, contoh teringin tengok kepiah tu, lalu hati saya ni terpaut pada kepiah tu. Ta'alluq al-qalb, nampak tak? Bihusuli, kalau boleh saya nak dapat benda tu, nak dapatkan benda tu rajak tu, nak dapatkan kepiah ni. Sebab saya ta'rifkan ni bukan apa, dalam Quran banyak guna perkataan faman kana yarju liqa rabbih. Tu ayat dia tu, nanti kita akan baca ayat tu, dalil dia. Jadi saya teringin, hati saya tu dah teringin dah pada, berkenan dah. Berkenan tu lah, ta'alluq maksud berkenan dah pada kepiah tu. Nampak tak? Bihusuli, dalam masa sama saya nak dapat macam tu juga, dapat ini macam tu juga. Marghubun fihi fil mustaqbal, pada waktu yang akan datang. Bukan sekarang, tapi akan datang lah. Tengok lawa kepiah tak apa, nanti beli lah. Cari beli kat mana, tanya tu lah. Pernah sekali tu, tadi saya bawa tu dalam kereta kan, rida. Bila rida tu, saya rida ni banyak, ada satu, ada orang ambil dah. Siap minta lagi, tadi orang minta tak boleh kata tak boleh kata lah, ambil lah, nak macam mana kan. Tapi sayang rida tu, antara rida yang paling berat sekali tu. Rida tu berat, rida dia semua ringan, rida tu yang berat. Sebab berat tak tahu pasal apa, dosa banyak ke tak tahu, tapi dia jenis kain dia lain. Kain dia lain. Saya beli di Mesir lama beli kat Mesir, sedap. Bila pakai waktu musim sejuk memang dia kejap, memang tak sejuk, boleh ganti baju sejuk. Itu yang jadi berat tu. Jadi sayang lah benda tu, tapi tak apalah kan. Kita sayang, kita bagi ke orang kita sayang, betul tak? Pahala banyak lagi. Nampak tak? Baik, jadinya ada orang pakai rida tu kan, dia mai. Lawa rida tu. Tengah hari raya yang lepas ni lah, jamuan raya. Lawa, beli kat mana? Dia kata, lawa Ustaz, lawa. Dia ambil tu. Ustaz ambil dia kata. Ustaz ambil dia, saya nak beli. Dah tak apa, Ustaz ambil dia kata. Contoh lah kan. Menyesal kat tu kan. Kita kata nak je, bukan nak hak dia punya tu, kita nak hak lain kan. Dan sebab ta'alluqil qalb ala ta'alluqil qalb bihusuli marghubin fi, kita nak macam tu. Kita dah nanti habang nak beli tang mana, nampak tak? Itu ar-raja tu. Nampak tak? Fil mustaqbal, pada waktu akan datang, pada waktu yang akan datang. Akan datang. Kita nak dapatkan barang tu pada waktu akan datang. Tapi dia ada sebut lagi di hujung ni, ma'al akhdhi bil asbab, dalam masa yang sama kita kena mengambil sebab-sebab. Mengambil sebab ni apa? Maksud kena berusaha ke arah apa? Ke arah marghub ni, yang kita nak tu. Kena usaha lah. Kena cari, tengok, pergi kat kedai, ada jual tak, tanya. Tu usaha. Takkan duduknya, tak mana nak main rida main kat kita.
Kena tengoklah, cari kat Shopee ke apa, barulah dapat. Kena al-akhdhi bil asbab, mengambil sebab, barulah dah dapat apa yang kita rojak, yang kita nak tu. Berdasarkan tarikh ni adalah daripada apa? Daripada dalil ayat Quran dalam surah Al-Kahfi. Allah Taala kata apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesiapa yang yarju memang mengharapkan, menginginkan liqa'a rabbih, untuk bertemu dengan Tuhan, iaitu Allah Taala Subhanahu wa taala, Allah Taala letakkan syarat, falyamal amalan salihah, maka wajib bagi kamu beramal dengan amalan yang soleh. Kita nak jumpa Allah Taala, teringin nak jumpa Allah Taala, teringin je tapi tidur, waktu subuh tak bangun. Orang suruh berzikir malas, orang suruh ngaji tak mau pergi. Boleh ke sampai ke Allah Ta'ala? Takkan boleh. Mana boleh? Mustahil. Nampak tak? Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Yang ni biasa duk baca waktu sekolah menengah dulu. Kita nak selamat tapi tak mengikut jalan-jalannya. Seumpama kita melayarkan kapal di atas daratan. Kapal tu kat laut, kita layar kat darat, boleh bergerak tak? Tak sampai, sebab tu bukan jalan dia. Cuba kita ikut jalan nak sampai ke tempat yang kita nak tuju. Tu dalil dia. Maka kata Syekh dia kata fa illam ya'khudh fil asbab fa tama'un wa huwa madhmumun syar'an. Tapi dia kata okey nah. Tapi kalau ujung ni, yang ni, hak ni, sini sampai sini, mengambil sebab, kalau yang ni tak ada, dia teringinnya nak dapatkan sesuatu pada waktu akan datang, teringinnya, tapi tak ada mengambil sebab, tak usaha, maka dia tak panggil rajak, dia panggil apa? Saya sebut tadi tama'un. Tama' ni adalah madhmumun, adalah tercela, dicela oleh syarak. Madhmumun syar'an, ni kata Imam Ad-Dardi rahimahullahu taala, dia cela. Dia cela apa? Teringin tapi tak usaha. Nak syurga tapi tak nak usaha. Ini dicela oleh syarak. Dia cela oleh syarak. Tak disukai oleh syarak. Baik. Tuan-tuan ya, bab usaha ni, kisah yang paling tepat tentang usaha ni, kisah apa? Maryam ni bila dia dituduh, orang tuduh dia berzina apa semua, yalah, orang takkan nak percaya sama ada dia berkahwin dapat anak. Masalah tak kahwin, tiba-tiba dapat anak. Dah tentu orang tuduh dia berzina, tapi dia tak berzina. Nampak tak? Dia ujian bagi diri dia. Fantabazat lahu makanan syarqiyah, lalu dia larikan diri, dia pergi jauh-jauh daripada masyarakat. Maka waktu tu dia duduk bawah satu pokok. Pada waktu itu dia ni, masa dia duduk dengan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria tu abang ipar, isteri Nabi Zakaria tu adalah kakak dia. Nabi Zakaria duduk dengan Zakaria. Apa Nabi Zakaria kata? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wa wajada 'indaha rizqa. Nampak tak? Bila masuk je nampak ada makanan. Ada siap dah makanan dalam tu. Masuk je ada lauk, masuk je ada makanan. Dalam tafsir sebut ada makanan yang mana makanan buah, contoh buah tu musim sejuk tapi ada pada musim panas. Buah tu musim panas ada pada musim sejuk. Pelik, main pada mana? Jadi bila Allah Ta'ala bagilah, yarzuqu man yasha bighairi hisab, tu jelah. Tak apalah. Bila satu hari itu pada situasi Allah bagi tanpa usaha. Tapi pada satu hari bila dia pergi bersendirian duduk bawah pokok, dia rasa lapar, dia duduk bawah pokok kurma. Duduk bawah pokok kurma. Kurma dia tengah ranung duduk kat pokok tu. Pokok ni kalau buah dia semua ranung ke? Semua masak ke? Tak, ada yang masak, ada yang tak masak kan. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Fahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Allah Ta'ala tengok dia macam lemah, tak larat. Orang mengandung, tak makan, mesti letih, penat. Anak-anak dalam perut pun nak makan. Allah Ta'ala suruh dia apa? Goncang pokok tu,
kan? Goncang pokok tu. Fahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Goncang akan jatuh buah kurma daripada pokok tu, tusaqit alaiki rutaban janiya. Akan gugurlah buah kurma yang segar dan masak. Nampak tak? Allah boleh tak gugurkan buah tu tanpa ditolak, tanpa disentuh, digoncang? Boleh tak? Boleh. Macam dia duduk dalam rumah dia, datang rezeki buah kat tangan dia tanpa usaha, boleh sahaja. Tapi Allah nak abang kat kita. Ada juga situasi kita kena usaha. Padahal tenaga kederat dia yang mengandung ni, mana boleh nak goncang pokok. Macam tentang pokok durian, nak goncang bagi jatuh buah durian, mana kederat sampai. Bukan jenis dia goncang-goncang pokok durian ni. Dia jenis gugur kan, bukan jenis kita duk kait. Boleh faham tak? Jadi tapi Allah Taala kata apa? Goncang tu apa? Pegang pun jadilah. Goncang terkederat orang perempuan, mengandung pula lagi, apa yang dia boleh buat? Tapi akhirnya jatuh tak buah tu? Jatuh. Walaupun kalaulah Allah tak suruh dia goncang pun, Allah boleh turunkan buah tu tanpa digoncang. Betul tak? Hakikat yang turunkan buah tu adalah Allah Taala. Tapi di sini Allah nak bagi isyarat kita apa? Isyarat al-akhdhu bil asbab. Kita kena mengambil sebab-sebab. Kena usaha. Bukan jenis biar kita serah je pada Allah Taala. Itu mazmumun syar'an. Dicela oleh syarak. Kecuali kalau dah ada Allah Taala limpahkan rezeki tanpa usaha, itu karamah lah, kemuliaan. Nampak tak? Kalau ada orang yang hidupnya Allah limpah rezeki, ada wali-wali Allah Taala, kita panggil orang macam ni sebagai tajarrud, ahlu tajarrud. Dalam matan hikam ni sebut apa? Ahlu tajarrud. Ahlu tajarrud. Ahlu tajarrud ni apa? Iaitu orang yang tajarrud pada Allah, dia tanpa mengambil asbab mencari rezeki, tapi rezeki tak putus. Tuan-tuan jangan buat macam tu pula dah. Balik-balik cakap kat bini, abang tak mau kerja dah, abang ahlu tajarrud. Dia kata, abang ahlu tajarrud apa? Duk kerja tu pun tak dapat duit. Duk ambil akhdul asbab tu pun tak dapat untung apa pun. Abang tajarrud lagi apa habuk pun tak ada. Lapaklah kita rumah ni bang. Dia kata. Nampak tak? Abang tak tajarrud pergi kerja hari-hari tu pun, saat lagi kena buang kerja, saat lagi tak ada duit, saat lagi tak laku. Nampak tak? Itu tak akhdul asbab tu. Asbab pun tak tu, ala tajarrud. Tak ada tajarrud lah, abang lapak seorang dalam bilik. Kami pun lapak sekali dengan abang kita. Nampak tak? Kita tajarrud ni dia bukan jenis orang macam tu. Tajarrud ni Allah Taala terus larikan dia daripada dunia ke tajarrud. Dalam keadaan Allah menjamin rezeki bagi dia. Yang ini pilihan daripada Allah Taala lah. Bukan kita yang pilih, Allah yang pilih. Dalam kitab hikam sebut bahawa Allah yang pilih tajarrud tu. Bukan kita yang pilih. Kebanyakan hari ni pilih tak mau kerja, tak mau cari duit, mengharap rezeki main limpah kat kita. Yang ni orang tu yang pilih, bukan Allah yang pilih. Kalau orang tu yang pilih, maka biasanya orang tu tak berjaya. Tak berjaya jadi tajarrud. Confirm tak berjaya. Nampak tak? Wallahualam. Jadi nak sebut dia kata fi qabulil amal, moga-moga Allah Taala terima amalan ini. Terima maksud Allah redha. Allah tak tolak. Wa adamu raddihi. Nampak tak? Wan naf'a, dan mendapat manfaat daripada minha, daripada kitab ini. Moga-moga insya-Allah. Amin. Moga-moga dapat manfaat. Thumma thumma ghafra zalali, kemudian Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa. Ampunkan segala dosa-dosa. Ini orang kata tawadhu'nya seorang pengarang kitab. Lalu kita tengok terus masuk kepada tajuk dia yang asal, iaitu dia kata apa? Kita baca sikit. Pembahagian hukum akal. Nanti kita akan masuk yang ni pula lah. Ni dah pukul berapa? Pukul 4.56. Tak apa, kita ambil 2 bait lagi. Kemudian malam ni kita masuk wa wajibun syar'an 'alal mukallafi, bait yang ke-11. Kira laju lah saya baca ni. Saya rasa lah dulu saya dah mengajar ni, rasa kat Mesir dulu. Kira laju lah ni, laju. Aqsamu hukmul aqli la mahalah, hiyal wujubu summa listihalah, thumma al-jawazu thalithul aqsami, fafham munihta ladzatal afhami. Ni cukup cantik ni. Dia kata apa? Aqsamul hukmul aqli, pembahagian hukum akal. Sekarang ni kita nak masuk kepada pembahagian hukum akal. Kenapa pentingnya pembahagian hukum akal ni? Hukum ni terbahagi pada 3. Satu kita panggil dia hukum akal, yang kita nak bincang ni.
Satu lagi kita panggil dia hukum apa? Hukum adat. Adat ni bukan adat kita ni. Adat maksudnya adalah sesuatu yang kebiasaannya bila kita buat begini, berlaku begini. Itu panggil adat. Yang ketiga kita panggil hukum syara'. Baik. Sebelum kita nak tahu benda bahagian-bahagian hukum ni, kita nak faham dulu apa makna hukum. Apa makna hukum. Baik. Kata para ulama, hukum ni, maksud hukum adalah sesuatu yang kita Allahumma salli ala Muhammad. Mana tadi? Oh, hilang dah. Jap. Ada nama ni kot. Jadi saya tulis tangan mana tadi? Sekejap ya. Baik. Baik, apa maksud hukum? Kita sebut ini. Okey, tak apa. Okey. Apa maksud hukum? Hukum ni apa? Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Itu hukum. Itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Hukum ni maksudnya mengisbatkan sesuatu, menetapkan sesuatu perkara li amrin, kerana sesuatu perkara, au nafyuhu anhu, atau menafikan dia. Contohnya kan, ini hukum lah. Contoh saya duduk atas kursi ni, ustaz duduk di atas kursi. Ustaz duduk di atas kursi. Saya mengisbatkan ustaz tu duduk di atas kursi. Nampak tak? Isbatu amrin, mengisbatkan saya, amrin yang pertama tu saya, subjek. Li amrin, dengan sesuatu perkara, iaitu predikat. Iaitu saya meletakkan diri saya ni, saya ustaz, subjek. Duduk di atas kursi, dia panggil hukum. Hukum ke atas perbuatan saya ni, duduk atas kursi. Tu hukum asalnya macam tu. Contohnya kan, contohnya apa? Al-alamu hadithun. Alam ni baru. Maksud sebelum ni ada dah? Tak ada. Dan alam ni baru kerana apa? Dia berubah, sifatnya berubah. Ini tanda baru. Tanda baru dia berubah. Allah Ta'ala tak macam tu. Dia ada taghayyur. Alamah at-taghayyur. Alamat dia adalah perubahan. Nampak tak? Maka kita hukumkan dunia ni hadis, bukan qadim. Dia hadis. Nampak tak? Jadi al-alam adalah subjek, benda yang kita hukumkan. Hadis adalah hukum bagi subjek tersebut. Kita letakkan hukum. Begitulah. Contoh, as-salatu wajibah. Salat tu wajib. Nampak tak? As-salatu wajibah. Salat tu adalah subjek. Wajibah adalah predikat dia. Nampak tak? Itu as-salatu wajibah. Salat tu wajib. Maksud kita letakkan hukum solat itu sebagai wajib. Ini panggil, ibarat ayat ni kita panggil dia, iaitu hukum. Nampak tak? Hukum. Api tu membakar. Ini hukum adat pula. Nampak? An-naru muhriqah. An-naru muhriqah. Api itu membakar. Nampak tak? Api itu membakar. Api itu apa? Api itu subjek. Muhriqah tu dia punya hukum dia. Dia punya apa? Sifat dia. Api itu sifatnya membakar. Maka kita letakkan satu hukum bagi dia, iaitu api itu membakar. Nampak tak? Jadi ini makna hukum. Hukum ni maksudnya menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Baik. Tak kiralah dihukum akal mahupun contohnya al-alamu hadithun, ataupun hukum adat, ataupun hukum syarak. Di sini dia ada dua. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, okey, kena tahu dulu. Saya bahagikan ni dulu. Saya bagikan sikit kat depan ni. Dia kena buat carta baru faham. Hukum akal, hukum adat. Kena faham ni dulu.
Ni kira dah masuk tajuk dia. Kalau kita tak faham ni, tu yang kata pengarang ni. Dia kata, aqsamu hukmul aqli la mahala hiya al-wujubu thumma al-istihalah. Kemudian dia kata apa lagi? Thumma al-jawazu thalithul aqsami fafham munihta lazzatal afhami. Tengok di ujung tu dia bagi kita isyarat. Ramai orang tak apa nak faham benda ni. 3 pembahagian ni. Fafham kata dia di ujung. Cubalah faham. Ngaji sungguh-sungguh. Bezakan di antara hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Munihta lazzatal afham. Moga-moga kamu diberikan munihta, minhah. Tu, ni kitab ni al-minah as-saniyah. Minahun, minah maksudnya apa? Kurniaan. Kurniaan, pemberian, hadiah. Kan? Munihta lazzatal afhami. Kamu diberikan kelazatan faham. Ni kalau dapat ni, lazatnya seronok. Sebab bila kita mengaji dapat faham, itulah kelazatan yang tak boleh diukur. Memang sedap. Kita mengaji, faham, puas hati kan. Kita rasa apa? Seronok, lazat. Lazat macam kita makan lauk. Sedap, nampak tak? Bila mengaji, bila makan nak sedap. Bila mengaji tak mau pula. Kan? Mengaji pun nak sedap lah. Sedap mengaji, baru orang puas hati, kan? Mengaji apa yang sedap? Sebab lawak ke? Tu yang tu sedap? Kan? Sebab apa? Sebab faham. Orang yang betul-betul mengaji, dia rasa lazat bukan kerana ketawa, gelak, nak kata penceramah tu buat lawak pandai, bukan. Bukan kerana penceramah malam tu menyanyi lagu Hindustan, bukan. Bila dia balik, dia faham. Lega, puas hati hari ni. Puas hati pasal apa? Sebab aku faham hari ni satu hukum. Nampak tak? Puas hati. Kita matlamat mengaji macam tu. Jadi kata pengarang, cubalah kita mengaji hukum akal ni. Hukum ni. Hukum Al-hukmu terbahagi pada berapa? Pada 3. Baik, terbahagi pada 3. Hukum akal, hukum adah, atau sebut adat lah, dan hukum syarak. Hukum syarak. Baik. Akal, adah, syarak. Baik. Akal terbahagi kepada berapa pula? Terbahagi kepada 3. 3 pula. 1, 2, 3. Iaitu akal, iaitu wajib, mustahil, kemudian jawaz, harus. Apa? Wajib, mustahil dan jawaz, harus. Adat pun terbahagi kepada 3, iaitu wajib pada adat, kemudian mustahil pada adat, kemudian jawaz, harus pada adat. Nampak dah? Maksudnya terbahagi pada 3 juga. Syarak pula dia lain. Syarak dia tak ada macam tu. Syarak dihukum syarak, maka dia terbahagi kepada 2. Satu, kita menghukum apa? Hukum syarak berbentuk apa? Taklifi. Satu lagi kita panggil hukum wada'i. Wada'i. Hukum taklifi ada berapa? Ada 5. Nampak ada? Ada berapa? Ada 5 hukum taklifi. Apa hukum taklifi 5? Pertama wajib, kemudian haram. Jangan mustahil pula dah. Dia lain ni. Di pembahagian lain, wajib syarak dengan wajib akal dengan adat lain. Wajib syarak lain. Wajib syarak dia punca wajib tu mai pada syarak. Nampak tak? Punca wajib tu. Kalau kita panggil punca kuasa. Nampak tak? Contohnya bab apa? Pentadbiran agama negeri, punca kuasanya pada sultan negeri. Tu yang ada beza-beza, sini lain, sana lain. Kenapa tauliah kena minta tetap negeri? Dan sebab punca kuasanya daripada negeri, raja-raja masing-masing. Punca kuasanya lain, mai pada orang lain, kan? Jadi dah tentulah berbeza. Jadi wajib syarak ni, yang bentuk taklifi ni, dia mai pada syarak. Syarak ni siapa dia yang bawa syarak, yang susun syarak ni siapa dia? Allah dan Rasul. Dia yang mewajibkan, dia yang mengharamkan dan sebagainya. Tapi adat adalah mengikut apa yang kita dipanggil biwasitatit takarrur. Bila kita buat jadi. Contohnya apa? Bila kita minum hilang dahaga. Tu adat tu. Itulah adat.
Adat ni bukan adat kita, adat orang Melayu, adat orang India, bukan. Itu adat, istilah kita Melayu panggil adat. Adat dalam bahasa adah, dalam bahasa Arab maksudnya sesuatu yang kita lakukan menatijahkan sesuatu yang sama. Contohnya kan, orang lain minum hilang dahaga, kita minum hilang tak dahaga? Hilang, nampak tak? Itu adat. Tapi boleh tak? Boleh jadi tak? Orang minum tak hilang dahaga? Ada jadi pada ahli neraka. Bagi minum air tapi tak hilang dahaga. Minum tak hilang. Nampak tak? Sebab azab seksa lagi teruk pada air tersebut. Tak hilang dahaga. Ada yang makan tak kenyang, boleh tak? Boleh. Makan tak henti-henti tapi tak kenyang-kenyang. Nampak? Bulan hantu raya nampak dia. Nampak tak? Macam tu lah. Kan? Adatnya makan akan kenyang. Last sekali akan kenyang. Tapi ni makan tak kenyang-kenyang. Sudah lah. Macam mana makan tak kenyang-kenyang? Pecah lah perut. Betul tak? Jadi boleh sahaja berlaku apa? Sesuatu adat itu bertukar. Contohnya, api yang tadi membakar, dia akan bertukar menjadi sejuk. Ni dah lawan adat. Lawan adat. Dia mustahil sahaja pada sudut adat. Mustahil pada adat. Nampak tak? Tetapi mustahil tak pada sudut akal? Tak mustahil. Sebab benda tu berlaku. Pisau yang tajam sungguh-sungguh, kalau potong terputus, luka, betul? Tapi boleh tak kalau pisau yang betul-betul tajam boleh lukakan sesuatu, tapi bila letak di tengkuk tak putus tengkuk? Boleh tak berlaku? Boleh berlaku macam Nabi Ibrahim dan anak Nabi Ismail. Mana-mana ini kita panggil apa? Ini mustahil, Ustaz. Mustahil akal. Tu tak mengaji akal tu. Tak reti beza akal dengan adat. Itu kan mustahil akal. Itu mustahil adat. Nampak tak? Yang ni antara orang yang tak reti beza adat dengan akal. Dia tak boleh beza tu. Adat ni sesuatu yang Allah jadikan sesuatu dan terhasil dengan sesuatu. Allah Ta'ala yang letak juga. Api tu sifatnya membakar, pisau tu memotong. Allah yang letakkan sifat macam tu. Nampak tak? Tapi Allah boleh tak tarik sifatnya daripada yang asal? Boleh. Benda itu tak mustahil. Sebab Allah yang menciptakan kesan dia. Nah, pisau tu buat Allah cipta, kesan dia putus buat Allah cipta. Betul tak? Api tu pun Allah cipta, kesan daripada api membakar tu pun Allah Ta'ala yang ciptakan juga. Allah boleh tarik tak kesan daripada benda tu? Boleh. Allah boleh tukar, no problem, mudah bagi Allah. Tapi akal, dia tak boleh berlawan dengan akal. Akalnya sama sekali tak boleh berlaku. Contohnya apa? Wajib pada akal Allah Ta'ala tu wujud. Nampak tak? Boleh tak masuk pada akal kita? Boleh terima tak kalau Allah Ta'ala tu tak wujud? Tak boleh terima sama sekali. Tak boleh terima sampai bila-bila. Pada sudut syarak pun tak boleh terima, sudut akal pun tak boleh terima. Allah Ta'ala tu tak wujud. Sebab kalau Allah Ta'ala tu tak wujud, macam mana alam ni wujud? Wujud tanpa Tuhan? Lagi tak masuk akal. Hak tu baru betul masuk akal. Itu barulah cakupan akal. Tentang alam, penciptaan, kewujudan Allah. Yang ni barulah dipanggil akal. Tapi kalau yang ada, yang kita duk dengar ni, kan 1000 rakaat untuk sehari, 1 rakaat, satu Quran khatam, kita kata, yang ni tak masuk akal. Itu bukan akal. Yang itu bukan masuk akal. Itu bukan bidang akal. Baiklah. Jadi dalam hukum syarak, dia punya punca kuasanya adalah syarak. Haram, kemudian apa? Makruh, kemudian sunat, kemudian jawaz, harus. Jawaz, harus. Harus pada sudut syarak pula tak sama harus pada sudut adat dan juga sudut akal. Dia nama istilah sama, jawaz, tapi maksudnya lain. Nampak tak? Dia 5 je hukum. Hukum taklifi hanya 5 saja. Tak ada hukum taklifi tambah lagi 6, bid'ah dan sunnah. Tak ada. Kan? Apa hukum baca doa, baca talqin? Bid'ah. Orang tanya hukum baklong, bukan tanya apa? Bukan orang tanya ni. Orang tanya apa? Orang tanya hukum, bukan tanya bid'ah ke sunnah. Nampak tak? Sebab bid'ah dan sunnah terikat dengan hukum. Dia bukan hukum. Jadi bila dia jawab, dia kata hukumnya bid'ah, ni dah berlawanan. Sejak bila pula bid'ah jadi hukum? Yang tu jadi masalah. Bid'ah takkan jadi hukum, dia terikat dengan hukum. Kita contoh dalam kitab-kitab fiqh, banyak yang kita buat. Boleh buka kitab Hasyiah Tirmizi, dia sebut dalam bab fiqh ni, dalam bab hukum sunat ni, contoh sunat ni dia ada tiga jenis istilah. Satu kita panggil dia
sunnah, sunat. Satu kita panggil dia apa? Kita panggil apa dia? Sunat. Satu lagi, dua lagi apa? Sunat, mustahab lagi. Satu lagi lupa dah. Allahumma salli. Bukan. Sunat, mustahab. Tadi baru teringat, lupa balik dah. Dia sekelip mata hilang. Blank. Sunnah. Ya, betul. Sunnah, mandub dulu. Tak silap saya, mandub. Kemudian yang ketiga, mustahab. Sunnah, mandub, mustahab. Kalau orang tengok sekali imbas, sunat maksudnya sunat lah, mandub sunat juga, mustahab sunat juga. Tapi dalam kitab Hasyiah Tarmasi, Imam Mahfuz Tarmasi, dia bawa mai, dia kata ada sebahagian ulama takrifkan sunat dengan makna lain, mandub dengan makna lain, mustahab dengan makna lain. Tapi masyhur kata samalah, masyhur pendapat yang kuat kata sama. Tapi antara Al-Qadhi Husain, dia bezakan sunat, mandub dengan mustahab. Sunat yang ada dalil syarak secara khusus, kita panggil dia sunat. Kan? Sunat duha, sunat isyraq. Dia ada dalil yang khusus. Dalil bagi solat duha ada tak? Ada. Dalil bagi solat isyraq ada tak? Istigharah ada tak? Ada. Sebab ada dalil khusus. Maka dia duduk di ranking yang sunnah. Baik. Yang kedua, iaitu sunnah yang tidak ada dalil yang khusus. Tak ada dalil yang khusus, tapi dikiaskan dengan sesuatu. Tak ada dalil yang khusus, tapi duduk dalam dalil yang umum. Bukan kias, dalam dalil yang umum. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran, contohnya. Baca Quran pada waktu-waktu yang kita nak pilih. Yang itu duduk di bawah daripada dalil yang umum. Sunnah tak? Sunnah. Sunnah pada duduk, dia panggil mandub. Baiklah. Yang ketiga, yang tak ada dalil. Dalil khusus pun tak ada, dalil umum pun tak ada. Yang ada apa? Yang ada adalah contohnya masalih mursalah, kepentingan, keutamaan, contohnya fadilat, kelebihan yang kita amal secara umum. Contoh tak ada dalil ni apa? Dalam sembahyang banyak. Yang jenis mustahab ni, dia ulama sebut sunat, tetapi tak ada dalil. Sudah dah. Macam mana ulama fiqah kata benda tu sunat tapi tak ada dalil? Kita sujud, contoh sujud sahwi, kita baca apa? Subhana man la yanamu wala yashu. Sebenarnya ada dalil tak tu? Tak ada. Mana ada dalil? Dalil zikir dalam tu ada tak? Tak ada. Tapi ulama kata kalau baca boleh tak? Boleh. Fahuwa hasan. Baik. Dalam kategori sunat. Maksudnya bukan bid'ah. Sebab dalam dalil depa pada kaedah depa tak ada dalil yang khusus, maka bid'ah. Nampak tak? Tapi tak, ulama fiqah tak faham macam tu. Dia sunnah lain, bid'ah lain. Kita nak sebut tentang hukum dia sunnah, hukum dia sunat, walaupun tak ada dalil. Macam mana? Dalil main mana? Macam mana boleh letakkan satu hukum tanpa dalil? Dah tentu kalau dia cari, ada dalil. Cari mesti jumpa dalil. Sama ada dalil yang khusus atau dalil yang umum, mesti ada. Nampak tak? Kebenaran syarak secara umum tu sendiri. Nampak? Jadi bila wajib, haram, makruh, sunat dan jawaz, ini adalah 5 hukum syarak, yang mana 5 ni dipanggil hukum taklifi. Tak ada lebih daripada 5. Sama ada bid'ah ke sunnah pun terikat dengan hukum. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, makruh, sunat, yang jawaz. Ada. Nampak tak? Baik. Tapi pada mereka, selain pada tu, bid'ah yang dalalah juga lah. Kan? Wada'i ni, wada'i pula. Wada'i ni ada macam-macam lah. Saya tak cukup tempat nak tulis. Saya senarai kat atas lah. Contohnya apa? Contohnya syarat. Sebab. Mani'. Contohnya. Kemudian apa lagi? Syarat, sebab, mani'. Sahih. Rukun, bukan batil. Contohnya ada yang senarai lagi 6. Contohnya azimah, tambah lagi rukhsah,
Macam-macam lah ni. Ini kata wadai. Wadai ni apa? Sebab yang dia letak, hukum yang diletakkan oleh syarak. Wad'un wadi', yang dihukumkan oleh pemilik syarak. Contohnya apa? Saya ambil yang syarat sebab ni cukup dah. Syarat, contohnya syarat. Contoh syarat sah solat asar. Contoh syarat sah solat fardu. Bukan solat asar lah, solat fardu. Syarat tu apa? Syarat tu hukum tak? Hukum. Tapi dia panggil hukum apa? Wad'i. Contohnya kan. Guna sebab. Sebab ni apa? Apa sebab wajib haji contohnya. Wajib haji sebab apa? Sebab berakal, ada kemampuan istita'ah contohnya kan. Kemudian ada kemampuan untuk pergi dan balik, istita'ah lah maksudnya. Jadi dia cukup syarat tu, cukup dah syarat tu, maka dia adalah wajib. Dia panggil syarat wajib. Nampak tak? Sebab bukan sebab wajib, silap. Sebab wajib lah. Syarat ni nak buat syarat-syarat ni. Yang sebab ni pula, sebab masuknya waktu solat zuhur contoh. Itu baru sebab. Contohnya, zuhur bila tergelincir matahari, maka sebab wajibnya zuhur, sebab masuknya zuhur kerana apa? Tergelincirnya matahari. Allah yang letakkan sebab tersebut. Mani' pula, saya nak ringkaskan saja. Mani' maksudnya iaitu halangan. Apa menyebabkan seorang perempuan haram solat fardu? Sebab halangan haid. Haid itu adalah mani'. Apa sebab seorang lelaki tak sah solat? Sebab apa? Gila. Maka gila tu dia panggil mani'. Nampak tak? Ni contoh. Sahih maksudnya sah solat tersebut. Batal. Azimah adalah hukum asal. Azimah hukum asal. Contoh solat 4 rakaat kita panggil azimah. Kalau 7 pula rukhsah, dia adalah rukhsah keringanan. 4 rakaat tu kita ringkaskan, qasar jadi tinggal 2. Kita panggil ni apa? Kita panggil rukhsah. Itu maksud dia. Ni kita panggil hukum syarak. Dah habis yang ni, habis adat pula. Adat kita akan sebut lepas ni insya-Allah. Baik, ini pembahagian yang basic lah. Saya ajak ni yang paling basic lah ni. Pembezaan di antara jenis-jenis hukum tersebut. Baik. Tapi kita nak bincang bab hukum akal. Hukum akal ni kita akan bincang malam nantilah insya-Allah. Tapi kita akan baca perhabis ni dulu. Dia kata pembahagian hukum akal tidak adalah pertama wajib. Wajib akal dengan wajib syarak lah lain, ya, lain. Baik, wajib syarak maksud dia apa? Wajib syarak. Contohnya, ni wajib syarak ni. Taklifi, wajib syarak. Iaitu apa dia? Ma yuthabu ala ma yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang kita tinggalkan akan diiqubahkan, dibalas oleh Allah, disiksa oleh Allah. Maka itu dia kita panggil wajib syarak. Tapi kalau wajib akal, nanti kita akan sampai. Wajib akal dia apa? Ma la yaqbalu thubut atau ma la yaqbalu al-intifa dan sebagainya. Dia akan sebut lepas ni takrif. Jadi wajib akal maksudnya lain, wajib syarak maksudnya lain. Dan tentu maksud dia lain. Kemudian istihalah. Kemudian mustahil. Mustahil ya, istihalah. Kemudian al-jawaz, yang ketiga harus. Baik. Merupakan pembahagian yang ketiga. Maka mengertilah nescaya kamu akan diberikan oleh Allah lazat kefahaman. Maka pernah faham? Moga-moga Allah Ta'ala bagi kita lazat kefahaman. Munihta lazzatal afhami. Nanti kita akan syarah malam ni insya-Allah. Masa kita pun dah 5.20. Kita akan syarah pada malam ni, iaitu hukum akal. Hukum akal ni saya akan syarah dengan detail. Macam saya habaq bagi tadi, takrif di sisi pengarang kitab ni, tak apa, hukum akal ni depan ni ada syarah nanti kemudian. Tak apa, kita boleh terus masuk ni. Masuk pada apa? Bait yang ke-11 insya-Allah. Malam ni bait yang ke-11, hukum makna wajib, mustahil, harus pada akal akan disyarahkan pada bait yang ke-14, 15 dan 16 insya-Allah. Dia ada cerita lepas ni. Tapi kita akan tahu dulu pada malam ni, iaitu makrifah pada Allah. Penting tak kita kenal Allah Ta'ala ni? Penting tak? Wajib ke? Ya, kita tengok nanti insya-Allah. Pada malam ni sambungan bait yang seterusnya, wa wajibun syar'an 'alal mukallafi ma'rifatullahil 'aliyyi fa'rifi ay ya'riful wajibal wal muhala ma'jaizin fi haqqihi ta'ala wa mithlu dha fi haqqi Rasulillah alaihi mutahiyyatul ilahi. Baiklah, insya-Allah setakat itu sahaja. Kita jumpa lagi insya-Allah pada malam ni insya-Allah pada pengajian kita yang seterusnya, bait yang ke-11. Bait yang ke-11.
Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Ngaji akidah tak ada soalan. Ngaji fiqh ada soalan banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.